warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini perbincangan ataupun bicara akidah kita, yang mana kitab yang kita guna ni adalah Kitab Tauhid seperti yang telah dimaklumkan. Sambung bab yang ketujuh, iaitu termasuk syirik memakai gelang atau kalung, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal, sebagai tangkal supaya tidak terkena atau terhindar daripada bahaya. Ini. Jadi tajuk ni sebenarnya tidak jauh dengan masyarakat kita. Kalau suatu ketika dulu penggunaan tangkal ini sebenarnya sangat berleluasa lah dalam masyarakat kita. Sekarang ni pun ada lagi tapi tidak secara meluas. Dia pun pakai pun dalam keadaan malu-malu pakai juga. Nah, tidak tunjuk secara jelas ni. Baik. Sebagai sambungan pada pagi ininya, kalau kitab saya ni 100 muka surat 101. Mungkin setengah-setengah kitab tu adalah beza 1-2 muka surat itu. Sebab-sebab yang dibolehkan tersebut ada 2. Sebenarnya perhatian, di bawah perhatian, perbincangan kita ni sebenarnya masih lagi berkait dengan hukum sebab dan musabbab lah. Kita seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kita hidup di muka dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala buat hukum sebab musabbab, ataupun dalam istilah yang satu lagi disebut sebagai sunnatullah ataupun hukum alam itu. Hukum alam itu. Jadi kalau kita bertindak dalam rangka hukum sebab musabab itu dibenarkan. Tetapi ada setengah-setengah yang dikatakan hukum sebab musabab itu tidak dibenarkan sebab dia tidak diiktiraf oleh agama. Misalnya guna tangkal azimat dengan maksud untuk mengelakkan daripada bahaya, itu sebab itu tidak dibenarkan. Ulama Islam tidak iktiraf itu sebagai hukum sebab yang harus dalam agama. Tidak boleh. Sebabnya kita dia gini, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menafikan ikhtiar kita untuk mengelak daripada bahaya. Contoh, saya ambil contoh. Kita kata bagaimana kita nak supaya kita ni selamat semasa kita menggunakan kenderaan di jalan raya. Nabi ajarnya antaranya baca doa. Baca doa tu sebagai isyarat kebergantungan kita kepada Allah. Selepas tu barulah kita ambil kira sebab tu. Mana kenderaan tu kena servis, biar dalam keadaan baik, jalan raya pun dalam keadaan baik. Itu hukum sebab musabab tu. Mana setelah ataupun selepas kita ambil kira semua hukum sebab musabab zahir ni, maka dia ada satu lagi yang kita umat Islam kena faham, dia panggil tuan kepada sebab itu. Mana dia atas daripada hukum sebab musabab, dia ada satu kuasa, tuan punya sebab. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kiranya Nabi SAW, kita kata mengambil kira semua dah, tapi ada juga Nabi kalah dalam peperangan. Itu termasuk sunnatullah. Kita kena terima lah perkara tu. Dan kalau kita tidak ambil kira sebab itu, kita abaikan sebab itu, berdosa kita. Kita tidak jaga kereta kita, menyebabkan berlaku kemalangan dengan sebab kecuaian kita. Itu berdosa kita mengikut agama. Jadi doa-doa kita baca tu sebagai bergantung kepada Tuhan. Bila nak naik kenderaan ada bacaan tertentu, turun daripada rumah ada, semua tu atas nama kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kata bila baca ni confirm tu tak accident. Kalau gitu tak accident orang Islam. Tidak. Kalau berlaku juga tu, mana bila kita baca, sebab tu bila kita baca doa-doa, zikir-zikir, kelebihan dia maknanya kita kata Allah akan jaga keselamatan kita. Kalau berlaku juga, itu takdir.
Jadi makna doa dan zikir ni sebenarnya hakikat sebenarnya dia satu bentuk pengajian yang mengajar kita supaya kita ni terima takdir. Tapi dalam bentuk doa. Bila nak kahwin, ada doa dia tiba-tiba bercerai. Sahabat pun bercerai. Jadi doa-doa itu bukan untuk supaya tidak bercerai. Tidak maksud begitu. Cuma dia mengajar kita kalau berlaku apa-apa kena terima. Dia jadi begitu. Latihan zikir, latihan doa tu dia mengajar kita supaya kita terima kalau berlaku apa-apa kepada kita. Itu orang Islam. Dan di situ dia ada keyakinan banyaklah kalau kita ikuti pengajian hadis dengan baik, kita akan dapatlah bahawa apa yang berlaku kepada kita, musibah dan sebagainya, itu ketentuan Tuhan. Dan perkara tu dia tidak berlaku saja tu. Dia jadi ada kelebihan tu orang yang ditimpa bala tu. Misalnya orang kematian ni, kita di PCB ni, kawan dia kenal juga mak saya ni, 5 orang anak dia meninggal. Semua meninggal ketika umur belum balik lagi. Bukan setakat belum balik, belum sekolah rendah lagi, belum berapa sekolah lagi, mati kecil. Tu biasanya ibu bapa ni anak ketika umur tu lah yang paling gembira, menjadi hiburan kepada ibu bapa. Allah ambil anak dia 5 orang. Zahirnya kita nampak kekurangan, macam mana boleh mati? Dah. Zahirnya kalau kita nampak itu zahir saja. Tetapi hakikat sebenarnya dia dapat kelebihan lebih daripada kita. Mudah untuk masuk syurga. Terbuka lebih luas peluang untuk masuk syurga. Dia kena jaga amalan dia. Kemudian dia akan dapat kelebihan itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni kita kena ingatlah. Cumanya bila kita bincang perkara ni kena ada ikhtiar tu. Ikhtiar tu lah maknanya kita kena usaha cari sebab musabab supaya tidak berlaku kemalangan, supaya tidak sakit. Tu hukum dunia. Kemudian serah Tuhan. Tu yang jadi ada doa, ada zikir dengan maksud tu. Sebab tu saya sebut ni takut tak faham. Saya tak tahulah kitab edisi hak sebelum ni ada sebut ke tidak ni. Tak ada ni. Perhatian disebut sini. Sebab-sebab yang dibolehkan tersebut ada 2. Sebab yang dibenarkan oleh syarak. Pertama yang disyariatkan seperti baca Fatihah merupakan sebab yang syar'i untuk penyembuhan. Nabi baca, sahabat baca. Kalau selain daripada kita ikhtiar secara zahir bila sakit, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Fatihah itulah kita bagi. Itu sebagai kita kata ruqyah, jampi mengikut cara agama. Serah Tuhan. Sebab kalau kita buat setara mana pun atas Tuhan semua hakikat. Kalau Tuhan nak sembuh, sembuh. Kalau Tuhan tak sembuh, tak sembuh. Cuma usaha, ikhtiar, bergantung dengan Tuhan, hak tu yang dikehendaki. Sembuh tak sembuh, serah pada Allah. Gitu. Itu cara hidup agama. Takut kita kata gini, dah tahu dah gitu, clear saja sudah lah. Cara awak ke dia kita kata tak apa, kau nak sembuh betul lah. Engkau Tuhan juga yang awak kita jadi sakit tu. Betul, tapi agama tidak nak begitu. Agama tidak nak begitu. Dia sakit, dia suruh kita ikhtiar. Lepas tu dia suruh kita sabar. Kita kata takut ada yang mikir lagu tu, buat pekerjaan kau pun dia, kita kata. Takut dia soal. Dia kita sakit, dia suruh kita sabar. Dia kita sakit, dia suruh kita berubat. Lepas tu suruh dia, kalau dia nak sembuh, dia sembuhkan. Apa gitu? Dia gini lah mudah. Kalau kita kecek mudah, ikut dia. Moga dia Tuhan. Tu mudah. Kalau kecek mudah gitu lah. Moga dia Tuhan. Ikut dia. Kita setuju, tak setuju, dia kata dia nak buat gitu. Nak kata mana? Tu sebenarnya ayatnya kuasa Tuhan. Orang lain tak nak buat gitu. Orang lain tak nak buat gitu. Dia yang boleh. Tu. Hak sehat ni, dia kena bersyukur. Adalah cuma saya nak ambil orang sakit. Kalau sakit, kena sabar. Sabar boleh pahala. Kalau kamu tak sabar, mana kamu tetap sakit. Rugi. Tak ada untung sikit abuk dengan sakit. Orang Islam ni sakit tak ada untung lagi. Sakit tu. Syarat kena sabar. Lepas tu kalau nak pahala lagi, kena berubat. Berubat. Ikhlas berubat supaya sembuh. Mengikut syariat. Tidak bercanggah syariat. Boleh pahala pula situ. Sebab itulah orang Islam ni dalam keadaan macam mana pun dia tetap baik kalau dia ikut agama. Tapi kalau orang tidak Islam, kalau sakit mati pun gitulah. Tak ada kelebihan sikit abuk. Tapi kalau Islam ada, anak sakit, jaga, semua tu ada sebut dalam hadis, mati anak, seorang, kedua orang, 3 orang, sahabat, lama mana? Ya, mati anak sehingga ada seorang ibu tu pergi jumpa Rasulullah. Ni anak saya ni. 3 orang dah anak dia mati. 3 orang. Dia bawa kecil lagi, kali umur dalam 40, kecil lah disebut anak kecil lagi. Bayi lah, sabi, bayi. Minta Rasulullah doa lah biar sihat ni. Rasulullah pun doa. Cuma Rasulullah sebut anak mati tu bukan saja-sajalah ada kelebihan. Dia akan menjadi
penyebab juga kamu masuk syurga tu. Syaratnya laksanakan hukum-hukum fardu ain tu kita buat atas diri kita. Dia tidak jadi lesen untuk tidak beribadat bila mati anak ni. Gitu. Misalnya madu boleh jadi obat. Itu ada sebut dalam Quran ada sebagainya. Mana hukum sebab selagi tidak bercanggah dengan syariat. Herba kita kata. Obat-obat ni semua tu sebab yang diharuskan dalam syariat. Kita pergi hospital ambil obat. Doktor kata obat ni khusus ni kita kata obat ni dibuat ni untuk khusus untuk penyakit ni. Kalau makan ikut peraturan dia ni kira-kiranya sembuh lah, kira-kiranya mengikut hukum adatnya ramai dah sembuh, tapi ada juga tak sembuh doktor kata. Contohnya itu dia panggil sebab tu. Jadi sebab tu bila kita ambil dengan ikhlas kerana Allah, dengan maksud nak jaga tubuh kita, semua tu boleh pahala. Boleh pahala, bahkan pahala besar daripada orang sihat lagi. Sahabat faham ni, walaupun tidak ngaji tinggi pun sahabat. Seorang perempuan kena penyakit sawan, kan dalam riwayat Bukhari ada sebut. Bila dia kena tu, dia tak khabar terdedah lah aurat dia ketika dia gelepar lah kita kata ketika kena sawan tu. Tak kira dah sebab dia pun tak ingat dah, pengsan dah dekat dia. Dia malu lah, ada orang sebut pada dia nampak aurat dia. Sebab tu dia tak khabar, dia tak sedar pun. Dia pergi jumpa Rasulullah, dia minta Rasulullah doa lah supaya Allah sembuhkan dia. Rasulullah kata boleh, tapi kalau kamu sabar ganjar syurga Nabi sebut. Dia kata tak payah doa, biarlah. Dia kata kalau nak aku boleh syurga nak aku. Cuma dia minta doa jangan nampak aurat saja. Nabi doa. Sebab dia kata kalau sakit sebab sawal dia bukan mari tiap hari. Sekali-sekala. Enggak waktu tu dia berakhir, dia ada tempoh akhir dia mati tak ada. Tapi syurga ni kalau boleh dia sampai bila-bila. Dia pun mari fikir baik syurga biar tak payah sawal lah tadi ni. Seolah-olah begitulah maksud dia ni. Faham molek dia. Sebab tu saya sebut hadis ni tak boleh kita nak guna pakar secara mudah-mudah gitu. Lama jadi doktor kita pakai hadis tu. Mari nak sihat ke nak syurga tanya. Lepeh tu. Tak boleh gitu. Hak tu Nabi bui tu sebab tu saya faham daripada hadis tu maknanya sebab ada ke kita berubat akhir sekali doktor pakat tangan. Kena pakai tu. Mana tu kita pergi pada Tuhan punya sebab tu. Tapi kalau mereka awam dulu kena berubat dulu. Sebab berubat dulu pun boleh pahala. Kena ikut hukum asal lah. Jangan mula-mula sakit tu baca hadis tu dulu. Tak payah dia kata muka katil pun penuh dah ni. Sepeta ni. Tak boleh. Nabi tidak buat gitu sebab dalam hadis lah Nabi suruh pergi berubat. Nabi sendiri sakit pun Nabi berubat. Cumanya bila sampai satu tahap kan ada ke doktor kata tak boleh nak apa surat klik lah. Doktor kata klik baca Yasin dia kata. Ada ke doktor sebut gitu. Tu. Bagi orang-orang lagu ni supaya dia tu tetap ada harapan, kita kena counseling dalam konteks hadis tadi. Tu. Ni Tuhan nak uji pahala ni. Ambil peringkat tinggi sikit kita kata. Saya pernah sebut pada ada seorang perempuan yang kena penyakit berat lah. Beratus ribu habis berubat. Penyakit dia bukan penyakit fizikal ni, penyakit macam gangguan luar lah. Kena masuk sekolah. Beratus ribu dah habis waiting. Dia tak tahu nak pergi jumpa Tok Mama mana. Bahkan dia sakit kepala dah klik Tok Mama ni. Sebab macam-macam Tok Mama ada di situ. Saya kata ginilah. Dah siapa dengar daripada cerita dia tu kita buat kesimpulan. Mana ni kita guna kaedah saja. Ginilah klik rumah minta dengan Tuhan. Baca Quran, baca Fatihah. Tawassul dengan amal yang baik. Baca Quran minta dengan sebab berkat aku baca Quran ni sembuhkan. Gitu ya. Apa hasil dia? Seminggu lepas tu suami dia mari dia kata rasa lebih tenang. Sakit tak hilang lagi tapi tenang hati. Hak tadi ke sekali-kali nak jumpa Tok Momo ke dia kena semaya sunat dia jadi serabut perut. Sebab apa piti habis juga Tok Momo macam-macam dia kata. Mungkin dia duk mengaji hadis juga. Kadang-kadang dia tengok Tok Momo cara buat dia tak puas hati, bercanggah dengan syarat. Tapi buat juga nak ambil hati isteri ni. Kalau tidak isteri kata tak caw ke dia pula. Memang orang sakit ni. Dia psikologi dia lain. Emosi dia lain. Kadang-kadang salah pun kira lah. Maka pedu Natal, malah sebut Natal ke dia kita dengar puasa logam. Ikut si tu orang ayat makan. Nak mana? Nak sembuh lah. Sebab kita tidak bincang lah hukum tu, biarlah situ tu. Cuma nak ayatnya sebab. Kadang-kadang kita ikut dah pakar, dah sebut tu sebabnya gitu. Tak sia juga. Sebab tu kita kata kena bergantung dengan Tuhan.
Sini dia bincang ni sebab tu mesti sebab syar'i. Tak boleh. Tangkar, pakai tangkar. Tak ada sebab tu. Sembuh kena sekat pakai tangkar lah. Tak. Lepas tu kita accident, tidak ganggu oleh makhluk Allah. Tangkar tu bawa buat. Itu sebab yang tidak syar'i. Islam tak terima tu. Sebab dia ada unsur bergantung pada sesuatu yang tu. Kalau kita makan obat, beli obat di farmasi, tak ada tu gangguan tu. Gangguan tu tidak ada. Tu maksud dia sini. Begitu juga yang kedua, dia kata berdasar pada penelitian, doktor kata misalnya herba ni boleh menyembuhkan penyakit atas dasar ilmu tajribah. Yang kedua sini ilmu berdasar pada penelitian tajribah, iaitu pengalaman manusia. Boleh lah guna, tak apalah tu. Kadang-kadang setengah tu kita tak faham pun. Misalnya kita kata pokok lalang tu, dalam satu artikel yang saya baca, lalang tu dah. Dia digunakan oleh apa ni, kalau dibuat kajian di Jepun, sangat sesuai untuk setengah-setengah penyakit. Sehingga pernah siapa tak silap RM25 sekilo jual lala tu. Padahal lala tu tak payah tanah pun. Nak ambil tu. Jadi kalau begitu tak apa. Misalnya saya ambil satu lagi. Katakanlah ada sungguh jenis biasa pokok-pokok, memang ada pun pokok-pokok yang kira-kiranya binatang bisa tu takut. Kerana pokok tu bukan ada unsur-unsur mistik. Kalau terbukti begitu tak apa, boleh. Ada dia takut pada pokok tertentu. Misalnya ada setengah-setengah pokok tu jadi nyamuk jadi tak ada misalnya. Tapi kena proses lah, tak apa tu. Waktu termasuk dalam kau biasa, hak tu dia tidak menjejak ke akidah. Dia tidak terganggu pun, tak ada makna perganggu. Tetapi kalau tangkal, bahaya. Dia boleh pergi situ. Dia boleh bergantung kepada sesuatu tu. Nak tahu bergantung dengan mana? Bila, dia akan teringat sama kau tu. Teringat kau tu. Sebab obat nyamuk, kita tak teringat. Kau ada jenis teringat kau obat nyamuk? Tengok nyamuk. Teringat, supaya teringat ke tangkal. Tangkal tu tak. Lain. Hatu tak boleh, hatu tidak dibenarkan. Jadi isu di sini, isunya isu kebergantungan tu. Tu kena jagalah. Kita banyak lagi, kita akan jumpa akan datang. Perkara saya sebut ni banyak lagi Nabi sebut akan datang. Dalam kitab ni, hadis-hadis dikemukakan. Baik, kita pergi seterusnya. Baik, ni dalil yang keberapa? Ni yang ketiga. Dalil yang pertama, ni yang ketiga. Kena tanda lah, mudah kita nak itu. Ni yang ketiga dalam kitab ni lah. Dalam bab 7 ni dalil ketiga. An Imran bin Husain عن إمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال هذه من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت عبدا. Daripada Imran bin Husain, beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang memakai gelang dari gelang yang berwarna kuning, min sufr. Gelang itu warna kuning. Tak tahulah daripada emas ke apa dia, tapi nampak kuning. Sufr tu makna kuning. Halqah, mana situ mana gelang yang warna kuning. Tak tahulah temaga ke apa ni. Di tangan dia. Maka Nabi tanya dia, kau dia tu, apa ni? Nak pakai gelang? Sebab lah ni kan ada juga jenis gelang tu, jenis perubatan tu. Dia kaedah nano macam-macam lah ni. Kita kelih penuh ya Allah tak leban ni pakai piah pakai gelang ni. Ada dia waktu perubatan. Tu tak apa tu. Cuma kalau dia elok lah, takut timbul fitnah. Orang tak tahu. Tak ada kau cari jenis letak atas belakang kau, orang tak nampak tu. Sebab atuk tangan dia jadi nampak. Jadi orang kadang-kadang orang kita ni kan dia mudah, orang kita ni kepakaran dia mudah kata kat orang tu memang kelebihan lah. Tu heavy pada orang Melayu kita ni gitu. Bab tu tak payah hajar tu. Memang dia reti. Jadi baik elok, takut dia kata apa ustaz tu pakai gelang. Baik, jadi bila Nabi tanya apa ini? Gapo dia tangan? Dia kata penangkal, tangkal. Tangkal ni mana tangkal yang disebut di sini ni? Dia kata hadhihi minal wahinah. Ini ni sebab tu saya terjemah mengikut saya itulah berdasar pada arah ni. Bila Nabi tanya apa ni? Dia kata minal wahinah. Hak tu mau wi ni. Mana hak jampi lah.
Bila kata Hotuk Bomo tu makna Hotuk Bomo jampi. Pakar tu tujuan untuk terhindar daripada bahaya. Bahaya buat orang ke, bahaya hak zahir ke. Hotuk Bomo pergi. Nabi kata kepada inzi'ha, buat. Nabi kata buat. Itu mana inzi'ha, lepaskan itu. Mana buat? Nabi tak benar berada di tubuh tangkal itu. Nabi kata kerana tangkal itu hanya menambahkan kelemahan pada dirimu. Dalam syarahnya disebut lemah tu lemah minda jadi. Misalnya seseorang buka kedai runci, dia pun letak tangkal untuk mamu. Kalau kita pergi setengah-setengah tu dah, dia ada letak di muka pintu lagi. Kalau Cina ciuming. Tak ciuming kecil. Ni dak dia letak jenis tulisan la ilah balik. La ilah tu dia belaga dua gitu. Patah ada tulisan lain pula. Kita ngaji Arab nak baca sakit tekuk-tekuk tu gitu tengok no. Gapo namanya tulis tu. Bila tanya dia ke dia tu, dia kata obat gatu pelari untuk lari nega. Tu tak lih tu memang bagi saya tu memang tak lih. Sebab Nabi ajar dah kan. Dalam bentuk baca dalam bentuk tindakan zahir. Dalam bentuk tindakan zahir ke dia buka awal lah tutup lewat. Tu masalah Melayu kita. Buka belakang tutup lewat. Bapa yang kita kata biarlah kita nak sebut sekali. Bapa yang jadi orang bangsa asing waktu mari berjaya, dia mai tak tutup kedai dia buka. Mati ni baru dia tutup kedai dia tu tak. 24 jam dia tulis 24 jam besar ketemu. Masa mana pun ada dia buka. Kita tak sanggup nak nego sangat. Tapi tak sanggup nak buat gitu. Itu dia tak jadi semua boleh kat orang belakang. Sikit lagi penuh. Dah kalau negeri lain penuh dah. Kelantan dah mula dah nampak ni. Sebab apa? Orang kita tak ambil peluang tu. Tu jadi. Nak tutup sampai busuk barang. Ada seorang tu sahabat saya juga. Buka kedai kita tahu apa itu banyak tutup pada buka. Dia kata nak gata anak klinik. Kata tak boleh kedai mau buka kedai gini. Tak sakit anak hari anak mu. Lagi ambil bini. Kata tak boleh buka kedai runcit ni. Akhir sekali dah punah barang dia. Dah tak boleh lagi ni. Kata lagu ni niaga. Apa tu sebab kaya dia kaya dah. Ayah dia kaya. Dia pun ada buat oil ni. Padahal benda tu masalah orang kita. Benda dengan habis modal. Jadi orang lain ambil peluang tu. Banyaklah saya jumpanya orang kita kata Bangla sehingga dia mari duduk 30 tahun tu dia boleh buka kedai runcit pula di negara dia ni. Isteri dia jaga. Sini dia urus dia kedai runcit. Siapa begitu? Daripada balik 4 tahun sekali lah ni tak tahu balik. Ada PT. Pakai welfare duduk sini. Ni kau sini pula seorang. Pak sana klik sana ada bini dia bui. Jadi bini dia tidak ngepek muka cukup lah. Muka ada kedai, ada pendapatan. Dulu klik sampai 4 tahun sekali kena kumpul duit baru boleh balik. Lah ni ikut nak klik. Apa? PT mana? Pengalaman dia duduk tempat kita 30 tahun dia kata dia kerja buat semua. Kadang-kadang rehat pukul 3 pagi tobik lagi kerja. Dia cerita. Tu sebenarnya sebab tu. Sebab nak berjaya lah tu. Walaupun kita kata tidak semestinya buat gitu jaya, tetapi umumnya orang berjaya mesti ada melalui pengalaman tu. Cuba tanya, ingat mudah ke? Ingat mudah ke? Kalau kita tanya, dia berjaya, dia tahu, cuba tanya dia. Bila start nego? Tak ada dia kata 2 tahun. Mesti 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Tu. Jadi itu sebab tu. Ni kita duk tepek go tu. Apa Nabi kata lemah jiwa tu, duk arak kau tu. Jadi dia tak akan guna otak semaksimum mungkin. Apa? Sebab sudah gantung situ dah. Tu rosak lagu tu. Sebab tu Nabi kata lemah diri ni mana akal, lemah lepas tu jadi kurang ada ikhtiar zahir. Apa dak arak kau tu. Letak gambar tu kenali nak sepala tu kenali miskin, tu kenali ni. Saya tahu kapu saya, bini dia kayanya. Tu kenali ni susah dia. Kapu kita tahu tak gambar tu kenali. Kata apa letak gambar tu kenali? Ustaz mari dia bagi percuma dia tu. Dia ustaz ni. Jadi bahaya benda-benda gitu. Jadi bergantung lah. Semua ni pun gitulah juga. Kita kata apa-apanya. Apa-apa kita apa-apanya. Nak elak pada bahaya kan molek. Tak, sebab tu tak kena. Sebab dia perkara yang macam contohnya. Dia tangkal ni, kita kata azimat ni, setengah-setengah ulama kata boleh juga. Kalau sekiranya sakit dah. Sakit Dr. Wui ikutlah Dr. Abu Letak takut saya tegal. Sebab dia tu sudah dirasuk dah oleh hantu misalnya. Sebagai contoh lah.
Hak tu ulama kata tak apa. Sebab apa? Itu dalam bentuk rawatib. Hak ni dak ni. Sebagai pendinding. Azimat tu sebagai pendinding. Talih tu. Sebab apa? Isu dia jadi isu akidah tu. Kebergantungan tu. Jadi jangan terbuat lah. Jadi kau ni kalau katakanlah kita kata ada kata tak syirik lagi. Dia maksud tak syirik lagi tu. Maknanya tak syirik lagi tu dak lagi ya, tapi dekat menadah tu. Tu dekat menadah tu. Jadi jangan tebihlah benda-benda lagu tu bahaya. Nabi kata lagi kepada dia, sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan gelang itu ada pada tubuhmu, nescaya engkau tidak beruntung sampai bila-bila. Sampai bila-bila ni sampai hari akhirat. Tu makna bahaya. Sebab tu Nabi suruh buat. Ada riwayat lain sebut tu bukan di tubuh dia, di tubuh binatang. Di tubuh unta dia, kambing, dia letak ni kalung, watak dia panggil. Yang mana kalung tu dibuat daripada tumit arnab. Dalam hadis sebut. Apa tu? Supaya binatang tidak kena penyakit buncit perut tu. Mati lah binatang kena tu. Letak tu. Tok Bomo juga yang buat, Wahinah juga. Nabi suruh buat. Sebab kita rasa selamat dengan ada benda tu. Tak boleh, kita kena rasa selamat dengan Allah. Tu. Jadi kalau gini kita jangan takwil banyak sangat, dia jadi bahaya. Jangan takwil ke arah boleh tu. Jangan, tak perlu. Kau tak perlu. Kena jaga tips sebab Islam dia mengajar kita hidup dengan sebab zahir ni. Hak bergantung dengan Tuhan tu, hak tu lah dia dikata. Hak kita kata doa, zikir, nak buat gani, nak baca. Hak tu dari sudut bergantung dengan Tuhan. Selagi dari sudut zahir kena jaga juga. Misalnya sakit ni sebab apa manusia sakit? Kebersihan. Segi makanan. Makan cara yang tidak seimbang. Tu kena jagalah. Tip-tip. Hak tu semua tu boleh pahala. Dalam beberapa buku saya baca, dia kata sebenarnya kita ni, hak dapur kita belakang sebab kita jadi sakit ni. Dengan gula, kita beli belakang tu bukan boleh beri. Nak boleh jadi kecimani tu. Nak boleh jadi penyakit kecimasan. Cerita kecimasan pun ada cerita no. Biarlah cerita tu mula. Jadi panjang cerita. Kita pun baru dengar je. Dia ni kira sakit berat lah. Tiba gitu lambat. Tiba-tiba orang mari dulu ni boleh masuk lalu. Dia komplain ke doktor. Doktor kata ni kecemasan. Dia telinga tak pernah. Dia kata kita ni sekat kecimani dia tu. Rupanya waktu kena kecemasan dia tu. Orang kata tak apalah kalau gitu kan. Berat dia lagi. Dia boleh sabar. Tak apa dia boleh tak apa tu. Dia boleh lalu tak apa. Lepas tu dia klik raya Ni bukan hadis ni. Ambo tak percaya mana cerita ni. Naknya penyakit ni kita. Baik, kalau kita boleh jagalah. Payah nak jaga ni kecek saja boleh. Ni saya naknya bab sebab. Hak ni. Sebab ni lah sebenarnya kita kena jaga jadi boleh pahala tu. Hak kita doa-doa gap tu, hak tu nak bimbing hak ni lah takut jadi kita beriman kepada sebab tu. Sebab tu kena buat, tapi jangan sampai peringkat beriman pada iman tetap kepada Allah. Hukum sebab tu hak zahir. Dan kita boleh pahala anak tu. Kita buat obat anak kita sakit. Buat obat bagi dia, kita kata Tuhan tak usia, tak sia. Salah dalam agama kita. Kena buat obat. Boleh pahala kan itu. Kalau tak sembuh pun pahala besar lagi. Akan dapat. Ni kalau nak tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin babus sabri, bab sabar. Ada hadis-hadis banyak dikemukakan di sini. Baik. Cuba tengok dalam syarah. Imran bin Husain menyebutkan kepada kita salah satu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi syirik dan membersihkan manusia daripadanya. Jadi dalam proses Nabi nak buat ajaran-ajaran syirik ni, sebab syirik ni sudah berakar umbi dalam masyarakat Arab Jahilah lama beratus tahun. Di Mekah tu juga, pada Mekah tu kira tempat paling mulia lah bagi orang Islam. Masjid Mekah tu kita kata Masjid Haram itu. Tapi di situ dulu pernah menjadi pusat berhala. Beratus-ratus, 400 lebih berhala. Dalam Kaabah tu penuh dengan berhala. Dia buat rak dah untuk berhala saiz kecil. Dalam hadis ada sebut. Jadi habis nak buat hak tu bukan mudah nak buat ni, sudah jadi akal umbi dah. Setiap gerak hidup dia semua sekitar pada syirik. Goni syirik, semua syirik. Nak pergi nego pun syirik lagi. Nak pergi nego, nak buat peniaga, nak nikah anak, ambil tarikh pergi ambil untuk umur, tu kata tak boleh ni, tak sesuai ni, tak selamat buat tarikh ni. Apa tak selamat tu? Gini-gini dia orang. Semua syirik. Hidup dia semua syirik.
Nak pergi meniaga pun untuk mama juga buat jampi kau tu gini. Lepas burung, kalau burung pergi ikut kanan, betul sana kau ni. Nah. Nak ayatnya hidup dia tu penuh dengan syirik. Seperti mana yang dikenaki dalam agama, hidup kita penuh dengan tauhid. Sebab tu, masuk bila air pun sebut nama Tuhan. Keluar bila air pun sebut nama Tuhan juga. Nak ayatnya kita ni tauhid semuanya. Jadi hak hukum, hak zahir kita buat ni, hak tu untuk kehidupan biasa, hak tu kena jaga. Dan hak tu lah agama. Mana dia gandeng gitu. Tapi jangan siapa pun kat berimeh dengan sebab tu. Tak boleh pula. Sehingga dalam hadis, bila orang buat baik pada kita, sebelum kita kata syukran lah, kena kata dulu Alhamdulillah. Betul, kena terima kasih orang baik pada kita. Sebab itu termasuk dalam sunnah. Tetapi kena kata dulu Alhamdulillah. Apa gitu? Sebab dia buat baik kita tu sebenarnya kerana Tuhan menggerakkan hati dia, kesian kita. Itu yang buat baik kita tu. Makna hakikatnya Allah. Makna orang Islam ni dididik gitu, kena pergi pada Allah. Kukuk mana pun. Nak terima kasih kat orang pun kena kata Alhamdulillah dulu. Sampai begitu sekali dia punya ketaknya, kawalan tu. Baik. Sikap tersebut iaitu ketika beliau melihat ada seseorang memakai gelang yang dibuat dari kita kata kuningan, itu suf tu. Mana kita kata logam yang berwarna kuning sama tembaga dan sebagainya, itulah. Ataupun sesuatu yang kalau tidak jenis logam pun tak apa saja yang berwarna kuning. Itu maksud dia. Kita pun, saya pun baca apa jadi warna kuning. Ya, berahi sungguh manusia warna kuning. Memang kalau kita pergi tempat orang moja pun, saya pernah masuk tempat orang moja ni, yang orang panggil tu Oli ni. Dia moja, tengoklah dia pergi. Kain kuning, kita masuk nak tengok lah. Tapi astagfirullah tak reti. Kita tengok. Ni dia letak, bila dia nak buat upacara dia tu, kain kuning habis ni dia letak. Dia ni habis kain kuning, semua kuning. Dia yang telgan. Nah, kain kuning semua ni. Balut batu nasi, dia ambil batu nasi tu Oli, dia pergi letak. Oh dahsyat hati ni. Batu dia letak batu nasi. Saya kata geria tu. Dia kata batu nasi. Ni batu nasi Oli, dia sebut Oli ke apa tahu. Dia balut kuning pula. Dia duduk zikir sapak subuh. Saya ada. Kita kata lagu ni kerja pokok ni. Tapi dia tu bit luar dengan pakai jubah, pakai sobek, jangan kira. Wah, tu bahaya. Ini syirik tu. Tak boleh tu. Batu 7 bukit, bukit Marok pun ada batu. Tu atas nama kerja. Ni lagu ni. Tanah kubur dia buat dalam bekas kecil-kecil. 7 kubur. Itulah jadi kesal dia lagu mana kesal dia? Kesal dia, hidup dia tu tak ada berkat, syaitan bergelewat. Kita yakin sebab saya masuk di rumah dia tu. Kita jadi serabut. Jadi tak tenang kelik. Oi, kata apa je lagu ni. Kita berasa tak sesuai. Tapi dia tak apa. Tu bahaya. Sebab tu janganlah. Sebab tu orang yang hidup lagu tu kan, sebenarnya dia tak tenang sebenarnya. Dia bergantung pada benda tu. Dia jadi mula prejudis pada orang. Hati jadi kerah. Kita kena ingat. Dia dalam hadis, tadi pun saya baca hadis. Dia kadang-kadang kesalahan kita buat khusus dalam bab ni, selagi Allah beri peluang pada kita, masih ada ruang. Tapi siapa satu peringkat Allah akan tutup. Tutup ni saya guna bahasa mana, Allah buku hati kita. Sehingga dia tak boleh masuk benda baik dalam tu. Benda jahat boleh masuk. Agak-agak lagu mana orang tu. Hati dia, seketul hati dia dalam dada dia tu, kira-kira situlah pemandu hidup manusia dia semasa dia hidup ni. Itulah jadi bos dalam diri manusia ni, yang membuat arahan kepada setiap anggota. Tiba-tiba hak tu telah ditutup oleh Allah, dicap, sehingga kebaikan tak boleh masuk, tak boleh menembusi hati tu. Cuba bayangkan lagu mana orang tu. Kita tengok zahir apa okey, tapi kan hati jadi gitu. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Jadi sikap tersebut iaitu ketika beliau melihat seorang memakai gelang yang diperbuat daripada sesuatu yang berwarna kuning, lalu beliau bertanya apa yang membuat orang itu memakai benda itu. Orang itu lantas menjawab bahawa dia memakainya dengan keyakinan, dia buat dalam kurung ini, supaya dapat bebas terhindar daripada penyakit atau apa saja yang membahayakan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar ia segera membuangnya dan memberitahukannya bahawa benda tersebut tidak dapat memberi manfaat kepada dia, tetapi bahkan membawa mudarat pada dia, serta menambah penyakit yang menjadi sebab dia memakai benda itu. Cuba bayangkan. Nah, kadang-kadang Allah nak uji bila dia letak gambar tu, kena letak azimat, jadi maju sungguh kedah dia. Oh, dia kata jalan dia kini. Bahkan dia anjur pula orang lain buat.
Kawal dulu niaga turun. Nah, sekat letak ni. Wah, tu dia letak dekat. Mari tak cakap anak tu. Sakit tangan-tangan dia tekan butai gua tu dia tu. Ke cashier dia tu tempat tu tu. Laku pelik niaga dia tu. Oh, punah dia. Tak nampak dah Tuhan. Tak nampak dah Tuhan. Tapi dia tak sewi nampak itu, dia kata alhamdulillah juga. Dia kata juga alhamdulillah tu. Tu makna syirik. Dia bukan tolak Tuhan. Capu. Tu makna syiriknya. Kalau tolak Tuhan, dia panggil mulhid dalam istilah dia. Dia tolak Tuhan, dia panggil mulhid. Atheism lah. Baik. Yang lebih besar daripada itu, jika dia terus memakannya sampai sehingga dia matilah, maka dia tidak akan beruntung. Dalam riwayat lain, masuk neraka. Nabi sebut tu dari riwayat lain. Dia akan mati, masuk neraka. Mati sebagai musyrikin. Jelas dalam riwayat lain. Akan ada juga dalam bab akhirat. Baik, faedah dia. Yang pertama, memakai gelang atau yang seumpamanya dengan maksud menjaga diri daripada penyakit ataupun daripada apa-apa yang membahayakan, itu termasuk syirik. Sebab tu saya tekan sangat lah ni orang pakai cincin, sebab cincin ni dia tidak nampak sangat tu. Kalau tangkar tu nampak. Dia pakai cincin. Kita tengok, kita tak kata apa. Dia. Kalau dia pakai tu dengan maksud tadi, dengan maksud untuk supaya terhindar daripada bahaya, tu tak boleh. Kalau untuk perhiasan biasa, tu tak apa. Saya pernah tanya guru saya, kalau selalu orang tu pakai cincin, dia buat misalnya kayu kemuning misalnya. Ataupun ikutlah kayu apa dia letak. Sebab kayu tu bila kena kulit tu, secara saintifik lah, dia boleh memberi kesan. Dia merangsang, apa ni kita, sel darah ke sebenarnya. Dengan maksud, tu tak apa tu, perubatan biasa tu. Tu masih dia sebab yang diizinkan. Tak ada dengan sebab terhindar. Apa jadi, apa kalau kita tanya? Kenapa? Boleh sebut ke tidak? Pakai cincin ni jadi terhindar daripada sihir. Mana ataupun terhindar daripada bahaya. Kalau nak jadi accident pun tak jadi. Cuba sebut apa jadi gitu. Unsur apa yang ada tu? Tak boleh nak sebut. Tapi kalau obat ni ada, doktor boleh sebut. Misalnya kita kata, apa dia kita kata? Dia panggil pokok dok anak kau, misal kucing. Dia ya ada secara saintifik. Tak berkait dengan mistik lah, perkara-perkara mistik tu. Tak ada tu. Tu tak apa tu. Boleh lah tu. Misalnya letak atas belakang kan untuk buat taksi tu dah. Hak tu doktor beri lah. Ataupun hak jual secara ni lah. Orang duduk nego ni. Tu tak apa tu. Tu boleh. Tidak dianggap sebagai azimat tu. Hak ni untuk Muhammad. Kita pun tahu untuk Muhammad tu lagu mana kepakaran dia. Ngaji setara mana kita pun tahu. Jadi kau gitu kena jagalah. Sebab tu bagi saya tak sah lah. Jangan kita mudah sangka, kecuali kena penyakit sesuai kita boleh pergi. Di segi syaratnya diizinkan. Nabi pun sebut dari riwayat Muslim kata kalau kena penyakit ain, penyakit buat teorai kita panggil, boleh kita pergi. Tapi tu pergi pun kena cari bomoh. Sebab saya sebut bomoh ni kerana istilah kita gitu. Cari bomoh yang kita kena pasti dia tidak melakukan apa ni kita kata aktiviti perbomohan dia tu tidak melibatkan syirik lah. Ni kalau pergi awal lagi baca Fatihah balik. Lepas tu baca Fatihah tinggal setengah-setengah kalimah. Lepas tu kita kata tak betul tu. Memang saya tahu cuma kena baca gini sebab saya terima ijazah gini. Tak sah lah, syarat lain lah. Cara baca Fatihah betul tu. Tak sah lah tu. Kalau siapa gitu. Yang kedua, larangan berubat dengan sesuatu yang haram. Yang ketiga, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang bodoh. Makna benda-benda mungkar ni kita kena tolak. Paling tidak itulah man ra'a minkum munkaran tu falyughayyirhu bi yadihi fa illam tasad fa bi lisanihi fa illam tasad fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Dalam hadis pun bila tengok kemungkaran paling besar ni syirik lah. Kena ubah dengan tangan. Mana orang yang berkuasa. Kalau tidak dia bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Kalau tak boleh, tak mampu, tidak ada kuasa, guna lidah bagi maklumat, bagi biar dia faham. Berdialog, berbincang. Kita sebut pada tak boleh ni gini-gini. Lepas tu dia tak terima, dia ikut dia. Hak tu pun tak boleh nak buat. Dalam keadaan tertentu mungkin tak boleh nak buat. Benci dalam hati. Itulah selemah-lemah iman. Ulama kata, benci dalam hati ni, walaupun disebut selemah-lemah iman, dia masih lagi mampu merubah keadaan. Sebab apa? Sebab benci dalam hati, bila kata benci dalam hati ni, kita tidak akan bersekongkol dengan orang buat kau. Itu makna benci dalam hati. Tidak akan benci tapi dia duduk depan sekali. Benci binatang apa gitu kita tahu. Bunyi benci pada syirik tapi dia sesungguhnya tapi hamba tak lagi benar-benar ni tu. Dah awak tak lagi apa ya giam. Itulah masalah kita tak faham. Benci dalam hati tu maknanya tak akan terlibat.
Dia lari sejauh-jauhnya. Dia nak tegur tak boleh, dia tak ada kuasa, dia nak cakap pun dia tak erti berhujah, tapi dia yakin tak betul. Jangan terlibat. Jangan bagi derma pun. Ni kalau mari penuh masjid. Rakor masjid tu penuh. Lebih pada hari Jumaat. Tu ya jadi kita kata cepat berkembang tu ajaran tu. Benci dalam hati ni siapa kita tak boleh sokongan marah pun kepada dia. Tu makna benci dalam hati. Sebab tu benci dalam hati ni boleh merubah keadaan juga. Ada hak tu pun boleh terhindar dah maksiat tu. Ada perasaan benci dalam hati. Ni kalau hak tu pun tak ada hak tu Nabi kata wa zalika adhaful iman. Benci dalam hati tu selemah-lemah iman. Kalau hak tu pun tak ada, nak kata tak ada email tu tak maksud tak ada email lagu mana. Kalau kita kata tak ada email, maksudnya email tu lemah sangat sehingga tak mampu nak merubah hidup dia. Mana lemah sangat. Email lagu tu tak layak nak masuk surga tu. Tak layak nak masuk surga. Kira-kiranya gitulah zahirnya. Baik, yang kelima, syirik kecil merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik kecil. Ni. Dia gini sebenarnya ni dia sebut ni dalam bahasa motivasi lah. Dia sebenarnya syirik ni termasuk dosa besar. Syirik ni termasuk dosa besar. Baik. Jadi dalam banyak-banyak dosa besar ni, salah satunya syirik. Syirik ni akbarul kabair. Sebesar dosa besar. Baik, syirik kecil ni, apa dia kata sini syirik kecil ni merupakan dosa besar yang paling besar juga. Paling besar sini bukan makna terbesar. Sebab padahal syirik kecil ni kita kata tidak mengeluarkan seorang itu daripada agama. Riak tu ke syirik kecil. Dalam ayatnya dia ada persamaan. Saya nak sebut di sini sebab ulama bahas apa maksud syirik kecil. Apa jadi ada syirik kecil, syirik besar apa? Kalau syirik besar tu jadi kafir lah. Kalau syirik kecil tak jadi kafir. Tapi apa guna nama syirik juga? Sebab dia ada unsur sama. Unsur yang samanya ke dia? Menghapuskan amalan. Cuma kalau syirik besar, dia hapus semua. Syirik kecil ni, orang panggil riak itu, dia hapus sebahagian amalan. Misalnya, kalau dia semayang, pahala tu hilang. Mengungkit misalnya, itu atau hilang juga, tapi orang tak syirik tu. Syirik ni, sebab dia buat sesuatu tu, nampak zahirnya kerana Allah. Tapi dalam hati dia kerana manusia. Bukan tak ada langsung kerana Allah, tak ada juga, tapi kerana nak tunjuk pada orang. Supaya orang puji dia. Kebetulan tu tua dia mari hari tu. Mari awal masjid ni. Dia nak tunjuk tu. Marah anak dia. Cepatlah nak sembahyang ni. Sekala anak dia marah dia. Jadi hari tu jadi gitu. Dia buat tu kira-kiranya sebenarnya tidak ikhlas tu. Nak tunjuk tu. Nak tunjuk dia ni baik. Bini dia pesengih apa. Bini dia tahu dah. Bagi-bagi lagu tu sebenarnya tak boleh pahala sikit apa. Kalau dia nak betul, dia kena betul. Sebab ada peluang lagi kalau kita baca dalam kitab lah. Mana kalau orang itu tersalah, misalnya mula, dia boleh betul lagi tu. Masih boleh betul lagi. Dia betul mulanya. Allah akan bagi pahala. Dia kena betul semula. Gitu. Orang bodoh tidak ada uzur untuk melakukan. Mana orang bodoh tidak ada uzur untuk melakukan syirik. Ni bahasa Indonesia lah ni. Kita pun tak faham apa dia je sebutnya. Orang bodoh tidak ada uzur. Uzur ni makna alasan. Dia gini maksudnya. Mana orang yang melakukan syirik sebenarnya orang yang bodoh dalam agama. Walaupun dia tu cerdik dari segi kehidupan dunia. Sebab apa ulama kata begitu? Sebab istilah jahiliah tu diguna untuk orang Arab yang sembah berhala. Padahal mereka tu cerdik tu. Dalam kitab ada sebut kenapa orang Arab zaman jahiliah ni disebut sebagai jahiliah. Jahiliah maknanya nisbah pada bodoh tu lah. Pada jahil. Sebab apa? Sudut mana dikatakan jahil? Sudut agama. Sembah berhala tu kan? Cerdik ke? Tak. Sudut agama tu. Sebab tu dulu almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan tu dia di masa dia bincang perkara ni dia sebut pada saya maknanya penyakit ni dia kata syirik ni kena ni bukan orang cerdik, orang bodoh saja. Sebenarnya yang bawa syirik ni orang cerdik. Hak pala dia tu. Dia pun sebutlah seorang contohnya Utan nama. Orang Burma. Dia ni orang Asia yang menjadi SUPBB. Orang pertama di Asia jadi setiausaha PBB. Katanya PhD ni 5. Ni Tok Guru sebutlah. 5. Dia klik kapal dia di Burma semua lembu. Mungkin dia Hindu. Cerdik yang kira tak ada dengan otak dia 5 PhD tak ada lagi. Nak fikir hot. Tapi kita kata orang-orang biasa pun bila terima hidayah tak sembuh. Dia tengok lembu, dia tahu lah lembu tu lagu mana. Tapi boleh sembuh. Dia anggap suci. Tak boleh sembelih tu.
Sehingga tahi dia tu capur dengan darah, capur dia letak sini. Tu najis tu asal tu. Di sini. Dia capur darah. Tu sebenarnya. Tu guru saya sebut Maulana lah. Masa pengalaman ngaji India. Lembu sana gemuk metom minyak dia tu. Masuklah ke dalam makan sebut. Tak boleh nak marah. Melih lembu perah. Umat Islam pernah ke ada cerita. Satu kampung orang Islam tu dibantai sebab apa? Sebab ada daging lembu dalam rumah. Marahnya dia. Padahal tak tahulah daging. Kali orang Islam sana nak makan lembu, beli secara senyap-senyap, beli luar lah. Dia ketahui ada lembu dalam rumah dia. Kena bunuh. Nak buat apa? Kena Tuhan dia. Banyaklah kalau kita nak bincang dari segi jahiliah dari sudut tu. Mana orang yang bergantung dengan sesuatu sehingga dikategori syirik ni sama ada azim, ini sebenarnya bodoh. Bodoh dari sudut mana? Dari sudut keagamaan. Dia tidak dapat faham perkara masa hadapan tu siapa dia ada kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak faham tu. Akhir sekali jadi gitu. Cuma saya tengok pengalaman saya lah. Kesal orang terlibat dalam benda-benda gini kan. Dia jawatan besar juga lah. Dia ni. Kita pergi rumah dia lain macam. Penuh ni. Pala selada dia kuat, pala selada dia letak tu. Sedangkan benda haram lah tu. Rumah dia kita tengok dia tu benda haram saja. Dengan gambar kuda terbang, katanya buruk lah ada belakang rumah dia. Dia minat ni bagi-bagi lagu tu. Na'udzubillah. Kita ni sekat kotak rokok dia ni penuh. Dia ni dek dengan pala selada. Banyak lah letak dia. Kita tengok pun lemah. Lepas tu cicing ni, 3 kau cicing tangan ni. Kalau dia kecek, Allah dahsyat. Benar-benar mistik saja, benar-benar jenis ajaib saja lah. Cuba tengok. Orang lagu ni, kalau tak ada siapa tolong dia, nyanyi dia tu. Tapi orang lagu ni pun dia cerdik, dia pun kaya, payah dia nak terima pandangnya orang. Wallahualam mati lagu mana, saya pun tak pasti lepas hari tu. Tapi kita tengok, kita naik pun, serabut buruk tengok rumah dia. Tulis dinding pun, kita jadi satu macam dah. Perkara tu semua yang tidak dibenarkan lah. Gambar pun tidak dibenarkan. Sebab tu setengah-setengah Maulana tu, kalau ada dia nak pergi rawat orang sakit, atau kena jenis gangguan jin apa, kalau ada gambar yang terdedah, dia suruh buat semua. Baru dia boleh buat rawatan. Sebab di situ dia ada unsur-unsur yang sesuai dengan iblis dan syaitan. Tak sesuai gambar-gambar. Apa yang jadi gitu, ya ulama tak benar sangat tu. Sebab sejarah manusia jadi syirik ni sebenarnya gambar tu. Antara sejarah besar. Mula-mula gambar dulu. Lepas tu buat tu timbul pula dari sudut beberapa dimensi. Akhir sekali jadi arca yang lengkap. Mahatma Gandhi sekarang ni dibuat sebagai patung yang disembah. Asalnya gambar, sakut bunga. Gitu ya asalnya. Sejarah gambar tu. Kena tahu. Bertegas dalam mengingkari orang-orang yang berbuat syirik agar dia tidak berlepas. Bertegas ni begini. Contoh dalam masyarakat sekarang ni kita belajar dengan Bukhari, belajar hadis. Kalau kita tengok, kita kena tegur. Kita kata tak boleh. Kata begitu tak apa dah. Dia nak marah, nak gabung ikut dia. Sekurang-kurangnya kita lepas dengan Tuhan. Jangan kita biar saja takut orang marah. Biar agak kata dulu. Biar tentu dia nak marah setara mana. Teruk ke kohti kita. Paling tidak pun dia kata, ikut aku. Kubu ayah aku. Bukan kubu ayahmu. No. Misalnya dia kata begitu. Ada kata gitu. Dia masuk ayah dia dalam kubur dia azab. Allahu Akbar. Ada orang tegur dia. Ikut kawin, ayah kawin. Pasal dia ustaz ni. Ada jenis manusia gitu. Dia rasa dia molek. Rasa. Hak rasa tu jadi punah. Tak boleh nak ikut-ikut gitu. Ada tu nak turun pergi Mekah. Turun pergi Mekah kejut kita. Kita pergi nak ziarah. Lari nak turun. Turun siapa suka. Ustaz tak kata bertidur. Dia Allahu Akbar. Azab. Kita kata berapa lah ustaz ni jadi bengong lagu ni. Tu tak. Kita ingat ke waktu zuhur tu. Ni azan. Nak saya tanya apa azan? Dia kata ke azan tu molek. Kata sakit kepala kat kita. Mereka majlis orang ramai tu. Nak tazkirah situ. No, kata berat lah ustaz. Tak ada apa lah ni. Ustaz ni dia menganggap Nabi ni bukan manusia biasa. Selepas tu jumpa orang saya. Kita pun ambil keluar nak kecek dengan dia. Kecek-kecek, tubik lah. Nabi bukan manusia biasa. Seperti mana Zamrud bukan batu biasa. Kata Faruk. Batu juga tapi bukan batu biasa. Hak ni pun Nabi manusia tapi bukan manusia biasa. Kita kata tu dalam Al-Quran Nabi sebut ana basyarun mislukum innama ana basyarun mislukum. Aku ni manusia seperti kamu tu lagu mana? Dia tu waktu Nabi tawaduk. Kata enggak ni. Nabi nak tawaduk takkan Nabi kata aku ni manusia tapi tidak seperti kamu. Pahal-pahal lah dia kata. Kata pahal-pahal ni tak boleh ada akidah, tak boleh pahal-pahal gitu. Akidah dia bagi jelas.
Kalau bab fiqh boleh kira apa ni. Lagu tu pesmiki. Apa tu? Ada lah sebab dia tu. Bila kita siasat, memang dia terlibat dengan tarikat. Terlibat dengan tarikat ni. Jadi bagi lagu tu sebenarnya kalau kita kecek, memang orang marah. Dia nak marah, kita sebut. Biar dia faham. Sekurang-kurang manusia kalau tak boleh terima pada waktu dia akan mikir selepas pada. Kita nak apa ya? Sebab manusia ni kita nak dia berubah dengan kepahaman. Jadi kalau kita awal-awal lagi tak sebut, tu ya jadi benda tu berkembang. Lepas tu kita pun pergi. Sampai bila kita nak main Allah, nak jaga hubungan. Sampai bila? Kalau tidak gitu pun kita nak balas dah kira lain. Kih politik tetap. Tidak sabit ni, baik ni kena tetap. Tidak suruh tetap lah mau kata menganjurkan keganasan pula you know. Tidak, dia jelas. Ya tak boleh benda ni. Lepas tu dia mau nak buat juga. Lepas kita ni, kita nak lepas diri ya. Tanggungjawab tu. Biar lepas tu ni. Takut semaya tu tak ada nak khabar tu. Baik. Jalur dalam riwayat Ahmad dari Uqbah. Ini dalil yang keempat. Dalil yang keempat ya. Kena tulis yang mudah. Jalur riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hadis ni diriwayatkan dia secara marfu'. Maknanya sampai pada Nabi. Walaupun dia tak sebut Nabi, tapi hak ni ada Nabi sebut marfu'. Sebab sahabat sebut, Uqbah ni sahabat. Apa dia kata? Man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lah. Wa man ta'allaqa wad'ah fala wad'allahu lah. Sesiapa yang menggantungkan azimat. Azimat tu maksudnya semoga Allah tidak mengabulkan, tidak memperkenankan permintaannya. Nabi sebut orang yang ada azimat, ada tangkar, doa dia Tuhan tak terima. Berat tu. Tuhan tak terima doa dia. Dan sesiapa yang menggantungkan wada'ah, ni semacam jenis azimat juga ni. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan hidup dia di muka dunia. Semua wada'ah itu semua ni betul azimat. Orang Arab ni oleh kerana azimat ni sudah menjadi kehidupan dia, banyak nama pada azimat tu. Kalau letak tekak ni dia panggil watat. Kalau letak tangan tadi tu dia panggil apa ni suf tadi. Ni hak lain, wadak ni hak lain pula. Ada hak letak di pinggir, di pusat, ada letak pinggir, dia letak mata di pusat. Ada juga macam-macam. Macam-macam. Sepoi kita ni tak Quran atas kereta. Nyetok Quran. Panah. Ada juga nyakit tu. Apa faedah letak tu? Punah Quran buat dosa tu. Siapa punah jana Quran? Nak baca betul merah. Mari mana tu idea tu lemah juga kita. Saya kata, tak cah jadi pening. Dia pergi letak juga ketik dia. Tak tahu dia cerita. Apa tu? Dia kuat dah sayang orang Melayu. Bukan kuat pengaruh tu Siapa dia pun kena juga. Dia ambil Quran kita. Saya kata, jangan kamu ni. Dia kata, aku tahu. Kat rumah aku lah tu. Guru saya lah dia cerita. Kata berat juga lah. Dia pergi letak. Apa tu? Dia kata takut kena panah peti. Dia punya gotu dia. Tuhan dia tu lah. Dia gitu, wallahualam lah. Tapi orang kita tak kata. Saya pernah nasihat kata tak, jangan buat gitu. Tidak beradab tu dengan Quran buat gitu tu. Siapa punah kau rosok kau apa tu? Dia ada tu dia malah nak oyak. Kita tahu kita boleh agak dah tu. Dia salah faham ke dia? Tak sih kemalangan lah. Letak Quran. Dia tak ingat kerja parawah bawa Quran sebeng aksiden di Gua Musa. Dia ada sekali. Bukan sebutih. Kayak ada kan dulu aksiden kan Jawa Barat. Ingat ada? Saya tak ingat tahun bila aksiden di Gua Musa. Bawa Quran penuh. Bukan sebutih. Pelik orang kita ni, dia tak mikir bagi lagu tu lemah sungguh Quran orang boleh bakar apa tu haizin kau tu. Bukan maksud tu Tuhan nak ni. Orang boleh bakar, boleh koyok, boleh letak dalam mangkuk tandas Quran. Boleh buat, Tuhan benar. Tuhan benar, Tuhan kata Tuhan tidak jaga dari sudut zahir tu. Tiba-tiba kita jadi gitu. Di dalam riwayat lain disebut man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Ni lagi dahsyat. Cuba tengok tu Takhrij 185 tu, hadis sahih riwayat Ahmad dan juga dalam Mustadrak Hakim. Lihat kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Ini Syekh Nasiruddin Al-Albani ni. Sesiapa yang menggantungkan azimat, maka dia telah syirik. Kadang-kadang dengan orang kapur ni kita tersawak huraya banyaklah. Buat pening. Untuk selamat dia sebut gitulah mudah. Tak perlu kita nak orang ni boleh kategori faham, tak ada nak faham tu. Dia naknya lagu mana Ustaz? Ayat Malik tu. Syirik. Cukup.
Tu. Tak usahlah kita nak buat pendetailan hak ni kalau gini tak usah. Bahaya, jadi bukan bahaya. Saya tak ingat ni dalam orang Melayu kita ni. Dia beli misal rimah. Saya tak ingat beribu-ribu dia beli. Saya kata buat ke dia misal rimah, dia ambil masa mana tu? Mu ingat rimah kucing kau nak kerak mudah-mudah gitu tu. Dia kata ni ada cara dia lah. Dia kata berkali dia tak tahu lewat lah ke mana. Dia pernah tunjuk pada saya, dia ada tu besi bak. Saya pernah tengok besi bak tu. Besi biasa ya kita gelihnya, taruh gapo karak urak kita taruh. Patah ada apa? Oh dia kata payahnya misal rimah. Kita pun no. Dia kata misal kucing ni memang orang buat ubat dah lah ni. No. Ni misal rimah, apa tu? Dia sebut saya lah. Dia kata hak ni dia kata maknanya kalau kita pergi mana-mana pun kalau orang nak marah-marah kita pun jadi tak jadi nak marah dia. Setara tu ya. Padahal pergi masjid sama tu. Tidak ustaz ni orang biasa. Dia beli. Hak ada seorang lagi tu hak kaya ni kaya. Beli kain kelambu Kaabah. Berapa tak silap je berapa puluh ribu tu sekeping dia berapa tak sampai semeter 40,000 kau tak silap ni. 40,000. Nyakutik kerak, dia kerak kecil-kecil semua dia buh dalam pakaian dia. Dia tembuk ni busin ni dalam piah dia selit piah. Apa jadi? Dia panggil habis anak dia mana pakai piah. Ada piah, mari piah. Dia tetap, dia tetap. Anak dia sebut saya dia pun bos sikit. Anak dia tambah apa lagi. Walau cara pakar dia tu. Dia mau dia tak tengok nak ya. Tapi dalam perasaan dia tu seolah dengar ada hak tu jadi lebih baik hidup. Oh, sok hati-hati lah. Penuh lagu tu. Orang Arab duk tolong pakai hari ni. Pada kelambu Kaabah dia buat. Orang Arab perangai teruk bawa ni. Kok teruk tu lah. Nah. Tak sab maknanya benda dia buat tak berkait langsung dengan kehendak agama. Agama tidak nak begitu. Tak akan piah tak apa. Sebab tu dalam kitab mana pun tak sebut bicara tentang semaya tak ada sebut tentang piah. Piah lain suku sakat. Tak kait dengan bab semaya pun sebenarnya. Hakikat sebenarnya. Nak kata sunat tak ada seorang ulama kata. Cuba tengok perkara-perkara sunat semaya ada sebut pakai piah. Pek manhaji kau tak ada. Cuma nak pakai boleh lah. Boleh lah tu. Niat pun Nabi pakai boleh pahala. Gitu je lah. Tapi kita nak tekan siapa bubuh lama kat sini kecil-besar dia bubuh. Saya kata apa jadi lagu tu. Saya tanya sahabat saya ni jadi mutawih lama-lama. Jual aku kelai kenapa? Kata aku tak je dengar. Dia duk pergi melawat tempat orang di muzium Kaabah tu. Dia rasa kita tahu dia lama Kaabah dia tak jual. Memang dia simpan. Bertimur-timur dia simpan. Dia ada tempat khusus tu sebagai satu kemuliaan. Dia kata tu ya sekadar tu ya. Tak ada nak jual. Lepas tu milik kerajaan tu. Milik kerajaan nak jual murah-murah di pasar malam kita. Katakan orang kita ni mudah ditipu. Orang jual tu 40,000 bayar kalau sejuk-sejuk hutang. Orang kita tak boleh. Saya duk rasa kalau dia mari kononnya kebudayaan Islam mari jual pedang Nabi, tak sejutanya beli pok kita ni. Rambut Nabi sorak siapa dia nak rambut Nabi ni. Rambut ni tak tahu ada 1,000 orang. Kenapa panjang gitu. Nak jual sorak 10,000 nya beli pok kita ni. Dia tak ada sini duk jerit situ tak pagi. Jadi nyakit tu berat ngerti. Tak tahu mana sahih kau tidak pun tak tahu. Tak boleh nak fikir bagi-bagi lagu tu. Dia tipu orang. Jadi orang ambil peluang tipu. Dia orang agama dia nipu lagu tu. Atau mari tu kat kemarin hutang dia 4 hari tu berapa dia boleh tiket tu. Rupanya dia nak jual tiket. Nak buat ke mana seorang mari. Orang Islamnya pergi pakat di sini tu kan. Patut ustazah ni katalah. Dia kata memang rambut Nabi sungguh. Mana bukti dia? Dia kata saya bagi salah tu dia geruk rambut tu. Kata ustazah ni. Dalam grup WhatsApp. Ana ada dah tu ya. Guru kita nama Murid Harudin. Dia katanya tipu syaitan tu. Dia kata masa awak baca Allah dia pun kocok dia pun rambut tu. Tu syaitan buat kerja lagu tu. Dia kata tak dia kata begitu datang rambut Nabi. Orang kita ni ikut orang royak. Sebab haji royak tu habis. Percaya lah ni. Saya nak royak ni habis ni penipu parut lah ni. Penipu parut. Kena duduk situ. Kecuali jelas dia tidak canggah dengan syariat, dengan pembawakan Nabi dari segi sunnah. Kita boleh terima. Tak apa. Sebab dia nipu lah ni. Siapa terima ijazah direct daripada Nabi. Satu kiraat direct daripada Nabi terima. Nabi mari ajar pada dia dalam keadaan dia jaga. Dia boleh buat gitu. Tak ada siapa kata apa. Buat majlis besar kita mau.
Baik. Selepas mentakhrij hadis ini, cuba tengok. Syekh Al-Albani berkata, pandangan dia lah. Ni ramai orang tak setuju dengan dia kalau kita sebut kita setengah tu dia marah. Ni dia hidup dia ni Syekh Albani, saya baca sejarah hidup dia ni. Kalau adalah dia pendapat dia silap, orang lain pun ada juga pendapat silap. Orang duk kritik macam-macam. Setara Imam Syafi'i tu sama-sama ulama kritik Imam Ghazali, tak pelik lah tu. Tapi perjuangan hidup dia ni siapa punya khabar tidur di maktabah dia. Dia tahu kerja lain tumpukan ni berpuluh-puluh jilid, jodoh kitab berpuluh jilid tu ni. Apa dia kata? Kesesatan ini, yakni memakai azimat ini, terus tersebar dengan meluah di kalangan masyarakat Islam yang berada di kampung-kampung itu. Orang petani, orang kota pun ada juga sebagai orang cerdik, ada pun terlibat juga. Maknanya kena semua. Tu tahulah ni dia bahasa Indonesia seperti Raja Haji yang dipasal pada, maknanya azimat khusus dia. Sebab tu saya kata orang Arab ni azimat banyak. Azimat hak pasal hak dia letak di binatang di nama ni, hak letak di kenderaan nama ni, dia ada nama lain-lain. Hak ni misalnya azimat yang diletak di pada kenderaan, digantung pada cermin kereta. Ni kereta sisi tengok sisi belakang tu kan, cermin depan. Nak tengok belakang tu. Cermin dia panggil tu. Sisi tepi, sisi tengah tu. Ada kan setengah tu letak tu. Dia tak Quran kecil tu, Quran kecil. Kecil Quran tu. Kata, buat apa faedah? Nak baca pun tak boleh. Kecil mana dia letak tu. Tu apa tu? Tu. Sebahagian mereka memasang sandal bekas di depan atau belakang. Jenis hak capan. Jenis hak pakai capan. Tu sebenarnya semacam tu juga tu. Ada belakang beda betul best. Sehingga setengah-setengah masjid baru dia buat tu. Dia buat tempat mihrab tu. Tempat tu imam tu dia buat dalam bentuk capa tu. Selipar Nabi. Ada kelebihan tu. Ada kelebihan. Sehingga sampai pada saya tu 5 kena kelebihan. Salah satunya untuk memudahkan perempuan bersalin. Mana kalau nak buat payah sangat tu, ambil payah ada terutak di perut tu. Tubik. Seolah-olah begitulah. Dia tidak yasuh gitu, dia termudah tubik banyak lah gitu. Allah mengarut lah. Jadi gitu agamanya. Orang kafir tengok malu kok kan. Cara tu. Kelebihan begini. Orang curi tak masuk dalam rumah. Tak kena sihir. Pakai piyah. Ada lambai capat tu. Enggak orang kita ni bagi lagu tu boleh terima. Enggak orang jual piyah enggak. Suka lah. Hak orang jual terung. Buat hadis tetap terung pula. Hak jual cici. Buat hadis tetap cici. Hak jual kopi. Buat hadis tetap kopi pula. Buat nega ni. Orang kita ni boleh terima. Mujur lah kita tak buat kelebihan air paksi. Kalau tidak penuh dewan. Dahsyat hidup umat Islam ni. Tapi tu saya kata Persatuan Nelayan tidak marah ni. Sepatut kena marah. Mau kerja dia tu. Dia biar begitu. Faham, tak faham tak apa tu. Sepatut Persatuan Nelayan dia kena jagalah benda-benda gini. Muka kerja dia. Benda-benda jadi rosak orang ni. Tapi dia tak tahu. Pergi gaji buta gitu lah. Dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Baik. Ada lagi dia ni. Ni orang Arab ni sebabnya nak ayatnya hidupnya syirik dari Arab. Siapa ada nama pun bagi cuba tengok. Ada juga yang menggantungkan sepatu kuda bekas di depan rumah dia ataupun di warung. Ladang kuda ada bagi tak? Dia letak. Tu ada lah tu. Sebenarnya hakikat hak tu bomo jampi belakang ni. Semua itu dilakukan dengan sangkaan boleh menolak ni gangguan makhluk halus. Buat orang santau dan sebagainya. Itu dia panggil penyakit ain dalam hadis sebut gitu. Baik. Banyak lagi sebenarnya kalau nak tahu baca buku Profesor Doktor apa ni Basri lah. Dia ada buat buku Syirik di Alam Melayu dah. Boleh baca tu. Tengok dia buat macam nada gitu. Pasal sini ada juga pernah. Asal Cikgu Si pernah ada beli baca. Hal-hal lainnya pula tersebar dan merata disebabkan ketidaktahuan akan tauhid dan tidak faham akan hal-hal yang bertentangan dengannya, berupa syirik dan keberkatan. Padahal diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab adalah untuk menerangi dan memusnahkan syirik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat mengadu dari kebodohan kaum muslimin zaman ini terhadap tauhid dan jauhnya mereka daripada agama. Akhir datang kita akan bincang khusus akhir datang berkenaan dengan kubur.
bagaimana kubur ni jadi sesak manusia. Ulama tulis kitab banyak tentang tajuk akidah kuburi, akidah orang-orang yang percaya pada kubur ni. Tak tahulah jadi sebab dia kubur ni maksudnya tempat disemadikan tok-tok wali bagi dia. Kubur tu jadi tempat ibadat. Kalau waktu tarikh mati wali tu, dia akan beribadat 24 jam. Mana bergila-gila pergi semaya pula supaya dia tak seri putus tu ibadat di situ. Letak dengan kemah, dengan toto, dengan kepah, obat nyamuk, ada berlaku. Duduk beribadat situ. Tempat kita pun berlaku dah tu. Siap dengan gambar apa dah tu. Nanti saya klik cek gambar tu, kita buat tayang ni. Saya nak tunjuk. Banyak juga, berpuluh-puluh gambar. Kalau di Kelantan kita, sebab ada pelajar dia tu bertaubat, dia lari, dia kata nak toleh dah syirik. Lepas tu gambar-gambar semua dia bagi pada pihak kita lah. Tu. Baik, cuba tengok faedah dia ni. Menggantungkan azimat ini merupakan syirik, dan perbuatan ini boleh menjadi syirik besar atau boleh juga menjadi syirik kecil. Sebagaimana telah dijelaskan ini, saya tidak nak sebut. Ada setengah kata azimat tu tidak jadi syirik kalau dengan maksud gini-gini. Payah tu apa payah. Bahaya, tak usah lah. Tak ada faedah pun. Mana kalau sakit orang agak dia ada cara nak berubat dia. Mana kalau sakit jantung ada cara nak guna tu biasa. Lepas tu suruh pada Tuhan lah. Sebab ada orang sakit jantung pun lama tak mati-mati. Ada juga. Hak ni pun baru sakit jantung. Tak ada nak cek. Tak ada nak apa-apa. Tak siapa apa mati dah. Nah, ada juga. Tak boleh kira bagi tu. Jangan ditakut tu. Kalau kita takut, yang takut terlibat kaifiat syirik tu. Hak tu kita bimbang. Yang ketiga, tamimah. Ni azimat juga ni. Tidak akan boleh mendatangkan manfaat bagi pemakainya. Dan dia tidak boleh menolak bahaya. Jadi kalau katalah dia contoh saya sebut tadi. Ni pemahaman adalah hadis. Misalnya dia gantung gambar tu, lepas tu maju. Memang maju tu bukan sabit tu. Memang Allah takdir dah dia nak maju. Kalau tak buat tu pun memang maju dia. Macam mana kita boleh kata begitu? Tengok dalam hadis. Dalam ni pun saya tak ingat jumpa. Tapi ada tak ingat duduk tempat semua kitab ni saya baca habis. Dah ni kitab ni sebab kita buat mengajar di Darul Kautsar dulu. Maulana kata molek kitab ni. Tapi hok bukan syarah Qadi Jawah ni lah. Syarah lain. Sebab sini banyak juga nak ambil Fathul Majid, dia ambil syarah pada kitab Tauhid. Tak apalah. Dalam hadis tu sebut, kalaulah Allah kata seluruh manusia ni berpakat, seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir sepakat nak beri satu kebaikan pada kita, tapi Tuhan tak izin, Tuhan tak takdir, tak boleh kita. Begitu juga sebaliknya, kalau seluruh manusia sepakat nak mengenakan satu mudarat yang kecil pada kita, tak boleh juga kalau Tuhan tak izin. Mana semua tu berlaku dengan takdir daripada Allah, izin Allah. Bukan kerana tu kebetulan dia panggil. Tak kalau kita kata gitu, orang lain tak ada sakut-sakut tu pun boleh maju tu. Mana lebih baik lagi? Mana lebih baik lagi? Yang ketiga, sesiapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan bertindak dengan hal yang berlawanan dengan tujuan dia. Maksud dia apa? Biasanya seseorang ni, kalau kita gini mudah. Saya ni satu poin yang tidak disebut. Mengikut kajian ulama, dalam banyak kitab saya baca, umumnya manusia guna azimat ni kerana dia nak dunia. Hak tu kena jelas. Dia nak dunia. Kalau nak akhirat, tak ada orang guna azimat. Ada orang azimat nak surga? Tak ada. Nak suruh jadi semaya rajin ada? Tak ada. Mesti nak maju dalam perniagaan. Nak supaya selamat dalam perjalanan, bawa kereta, tidak kena. Ini bagi dunia berlaku. Dia nak. Untuk akhirat tak ada. Nasi tu pendapat dah tak betul tu. Gitu. Baik, poin yang ketiga ni disebutkan di sini dengan jelas bahawa sesiapa yang guna azimat ataupun apa sahaja dengan bersandar kepada selain pada Allah, Allah akan bui kepada dia berlawanan dengan kehendak dia. Kalau dia nak jadi kaya, Allah bui dia jadi miskin. Kalau dia nak jadi tak kena penyakit, jadi kena penyakit. Allah akan buat gitu. Kebanyakan mengikut pengalaman ulama kita lah. Jadi kau gini, kita kena berhati-hati sangatlah. Dia kita mati ni tak apa. Kerana memang kita mati pun. Kita jatuh dalam perniagaan, itu perkara biasa. Ekonomi jatuh perkara. Tapi kalau jatuh akidah, ini bukan perkara biasa. Perkara yang perlu ditakuti. Sebab apa? Seseorang yang merudum dalam perniagaan, bankrupt, tidak mesti dia jadi ahli neraka. Tak mesti. Bahkan kalau dia sabar, dia terima sebab tu, boleh syurga tak? Silat-silat hari bulan. Itu musibah yang kena. Anak mati, suami mati, isteri mati, hilang habis harta.
Tsunami di Indonesia tahun 2014 tak? Dua? Ke 2014? 14 tak? 2004 sebelum 2014 jauh. Nah 2004 waktu banjir Kelantan tak ingat tsunami waktu tu. Tsunami juga tu. Tahun 2004. Seorang pensyarah tu dia sebut pada saya dalam perjumpaan kita dengan dia lah. Pak Yasafak, Pak Mahdi tu. Sana ni ramai orang yang mana asalnya ada keluarga besar tinggal dia seorang. Mati semua anak isteri mati tinggal dia seorang. Cuba bayangkan. Kesal trauma perekat beratnya sehingga buka paip air tu, bunyi air tu dia bertempik. Tak boleh bunyi air. Jadi kalau dia nak guna air pun dia kena guna dalam bekas gitu, tak boleh guna paip. Jiwa jadi rosak, trauma lah kita kata. Nak obat macam mana tu? Sebab itulah dia kata ahli psikologis di sana lah terpaksa bekerja berat lah. Betul kulum bila sesat tsunami nak rawat jiwa, hak sakit fizikal ni, hak patah tangan tu amal, hak hati jiwa ni rosak ni. Kenapa? Setengah tu pergi anak, terlucuk anak, terlepas anak. Dia nampak anak dia lemah ni. Kau gitu tu ujian Tuhan. Perkara tu boleh berlaku, saya nak kata boleh berlaku. Orang kafir pun boleh, Islam boleh. Jadi kalau kita sabar boleh pada. Sebab itulah kalau kita fikir gitu, kita tak perlu buat azimat sebenarnya. Apa yang kita nak? Kalau nak kena juga. Bahkan kalau kena kadang-kadang lebih baik kita daripada orang yang tak kena. Sebab orang yang mati anak tadi. Sehingga ada seorang sahabat Nabi kan. Nama apa tak ingat. Talha. Dia kata kalau dia beri pilihan kepada aku lah. Talha kata, sebab dia faham ni. Katakanlah aku dikurniakan dunia dan seisinya. Kelebihan dunia tu beri. Boleh rezeki seperti dunia, banyaknya. Satu lagi diberi pilihan, ada anak, kemudian mati anak. Aku nak mati anak lagi. Sebab mati anak, Tuhan, Nabi kata boleh masuk surga. Aku nak mati anak lagi. Sebab dia faham musibah ni sebenarnya kebaikan sebenarnya. Untuk kita, tapi kena sabar. Makna kalau dia kata kalau diberi dua pilihan, aku tak mahu dunia dan seisinya. Aku nak mati anak. Sebab mati anak ni, jamin syurga. Ibu bapa boleh masuk syurga. Ada perincian dia lah tu. Cuma secara umumnya gitu. Baik, untuk seterusnya tu dalil yang ke berapa tu? Yang kelima tu kita bincang semula lah. Jadi perkara ni poin penting lah saya nak simpulkan dalam perbincangan ni. Mana kita sebagai orang Islam ni yang prihatin terhadap masalah syirik ni, jangan kita jaga syirik ni tidak berlaku pada kita dan keluarga kita saja. Kita kena jadikan perkara ni sebagai bahan percakapan, dan kalau berlaku di sekitar kita sesuatu yang melibatkan syirik, saya nasihat kena pergi report lah. Kena pergi report pada pihak yang bertanggungjawab, kena jumpa imam ke, bincang dengan dia. Biar kita cuba jadikan perkara ni penting. Seperti mana perkara-perkara lain, dadah, kecurian ke, semua pakat report, semua prihatin. Hak ni pun gitu juga. Sebab ni dia bukan merosakkan fizikal, dia merosakkan akidah seseorang. Dan kita jangan terlibat. Bahkan kita bercakap, kita tegur orang nak marah tu, itu rezeki kita untuk akhirat. Boleh hadir rezeki kita di dunia jadi terjejah dengan sebab tu, tapi di hari akhirat kita kena ingatlah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada ruang lagi ni. Kita buka soalan kepada Ustaz ni. Boleh tanya. Okey, kalau ada nak tanya boleh dipersilakan. Tu tidak syirik. Cuma waktunya salah. Satu jelas salah. Semua tu guna kepala otak lah tu. Guna akal. Sebenarnya kalau saya nak sebut lebih dalam, hak tu sebenarnya dia ada satu faham yang salah tu sebenarnya. Dia panggil berilwi. Atau pokok-pokok tidak berilwi seumpama dengan dia. Di Yaman misalnya. Memang dia anggap Nabi mari. Bila berselawat itu, tak boleh nak kiyah tu. Mana boleh kiyah tu? Hak tu memang lah. Kalau buat dia tak bangun sambut Nabi, orang panggil biadab, mungkin Nabi hidup lagi masa. Supaya kita mari kita bangun ke. Tiba-tiba ayuh kita tak mari kita bangun juga. Dengan anggap pes semata-mata. Salah tu tak betul. Lepas tu talak abadul alaina pun setara mana hadis ni. Sekali ulama kata kalau hak tu 4 rangkap tu talak hak tu ya. Tu pun tidak kuat sangat hadis tu. Tak apalah boleh kena buat. Tapi kita nak qiyah, kita selawat dengan bangun gini. Sedekah ada ketika dalam hadis. Ketika Nabi masuk dalam satu majlis. Sahabat dia bangun, Nabi tak benar. Masa dia ada, Nabi tak benar. Nabi suruh duduk. Bahkan Nabi kata jangan layan aku seperti bawa Yahudi layan pembesar-pembesar mereka.
Nabi tak pernah. So yang keduanya, kalau nak buat gitu sahabat lah paling patut buat. Sahabat tak buat. Imam Syafi'i tak buat. Tak ada bunyi ulama-ulama besar yang muktabar, yang tercatat dalam sejarah buat. Lepas tu ada buat, tak ada, ada orang buat, ada. Puak-puak mana yang buat, yang mempelopori benda ni? Siapa? Puak Berilwi, puak ajaran salah. Lepas tu puak Habib ni, ajaran salah terlibat tu, puak tu yang buat. Tak ada kita buat. Lepas tu selawat sendiri tu, dia tak perlu buat majlis selawat. Sebab selawat ni bukan dalam bentuk majlis. Dalam bentuk bila disebut nama Nabi. Sebab tu Ibn Hibban kata, hadis-hadis umpama semua galakkan supaya belajar hadis. Dia orang yang paling banyak selawat Nabi adalah ahlul hadis, perawi-perawi hadis. Dia isyarat tu. Buat majlis. Untuk selawat, buat majlis. Habis beribu-ribu, beratus-ribu, berjuta. Itu bagi saya bid'ah tu perbuatan. Tak betul. Jadi nak selawat lagu mana? Hak adanya tidak jadi selawat dah lah. Dah nak selawat mana? Tak kena daripada pukul 9 sampai pukul 11. Allahumma salli. Sampai habis. Nya tak jadilah program tu ya capung hak lain tu sebab tu selawat dia masuk. Hak tidak selawat pun jadi selawat juga. Jadi nasyid pun kira selawat juga. Patut mari hak lain-lain banyaklah. Yang hana capung nak habis 2 jam tu tak kena kata Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Nya boring kalah lagu tu. Itu benarnya. Sebenarnya gapo dia? Bagi saya mudah, saya nampak itu merupakan majlis sebagai pintu masuk untuk dia serapkan ajaran dia. Itu sebenarnya. Sebagai pintu masuk. Bila kita terima tu, tahun depan dia mari dia bos sikit. Jadi dos ni kalau wisi sikit dia tidak rasa kebas sangatlah. Kalau dia wisi goni lalu nyetok kita. Nah, tu cara dia. Kena ingat orang nak menipu ni dia ada cara dia. Sebab tu kita orang Islam ni kena tengoklah. Sebab tu orang Islam ni kena mengaji. Sebab saya ni pun sudah teliti sebuah buku, insya-Allah. Oh, tak tahu bila dia ingat kalau habis ni nak baca tu. Tapi tengok ni tak tahu bila. Tajuk buku ni nya Akidah Khatmun Nubuwah. Oh, kita tak tahu apa pun. Sedangkan itu akidah terbesar dah. Akidah Nabi terakhir. Hak ni hadrat kalau baca kan kita boleh nampak ajaran salah. Supaya maksumlah juga. Akidah bahawa Nabi ni Nabi terakhir. Tak ada Nabi selepas Nabi. Kalau saya nak sebut dalam poin yang paling besar, akidah ni dia mengisyaratkan tidak akan ada lagi ajaran baru, tidak ada lagi wahyu baru, tidak ada lagi kenyataan-kenyataan baru dalam bab tauhid dan cukup dengar ada. Kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad ni dia tidak lengkap. Sebab tu dia terdedah pada pindah Nabi di pun kena bunuh, Nabi di pun tak sempat nak sampai ke habis kena bunuh, Nabi pun terpaksa lari, lepas tu tak balik-balik ke apa dia. Itu berlaku bernabi dulu. Kitab suci puasa tak tahu mana lalu. Tapi Quran tidak. Nabi tidak. Jadi akidah Khatmun Nubuwah tu ditulis Syekh Said. Tu tebal juga saya 300 muka surat lebih. Menarik dia bincang. Saya tak habis apa je duduk tengok. Hal ni khusus. Orang kita tak tahu. Tak tahu apa ke dia akidah Khatmun Nubuwah. Khatam-khatam ni tahu cincin ni. Cok ke Nabi atau tahu Khatmun Nubuwah. Akidah besar tu. Akidah besar. InsyaAllah saya ingat lepas ni kita nak bincang tu lah. Selepas ni tu bila Wallahualam. Itu tu tengok atas takdir lah pula tu. Wallahualam. Tak tadi dengan Bang Musawak masa semaya jauh. Masa tahiyat ketika tahiyat akhir tu tidak bangun pula dah selawat. Tu tak kena banyak perkara lah. Lepas tu selawat kita kata masa kita duduk mengaji berapa kali selawat? Nak habis masa kita. Apa tidak bangun? Oh duduk main gitu. Bangun. Tak logik bagi tak logik. Ada sambung kita. Dia ada bunga rampai lagi. Dia bersyarat ke bunga rampai tu dia kata Nabi wangi. Tengok tu. Iyalah. Dia ustaz jenis ni memang ramah. Ustaz jenis ni. Dia ginilah mudahnya. Ustaz bagi saya ni Hatibul Lail, panggil pulara. Ulama istilah Hatibul Lail. Dia tu kias Ma'al Farid, dia kias Qusay. Ni kias Qusay dia panggil. Kias Ma'al Farid. Tak boleh gitu. Kalau biar gitu, orang lain hok cerdik lagi, hok lebih geligot lagi tu. Dia pandai lagi pada dia buat tu. Patut agama ni ikut naik agama. Lagu tu kau sifat agama Islam tu insya-Allah agama Islam dia tidak akan kena nasib seperti mana Yahudi dan Nasrani. Tak akan kena. Kalau pokok kita ni jaga. Dia gini, saya nak sebut gini biarlah. Dia memang dalam hadis Nabi sebut bahawa umat dia tidak berlaku pada umat dia sesat keseluruhan. Tu, tetapi sesat di kelompok tempat-tempat tertentu ada berlaku. Jadi kita nak ke tempat kita ni kena. Jadi sesat tempat kita memang tidak berlaku semua.
kalau di setengah negara jiran kita tu misalnya sekapung sesak. Sambut. Cuba tengok dalam internet ada ni. Islam tu baca bismillah nak buat tu dia letak gambar patung, dia hanyut ke laut, nak puja pantai. Masih hidup, segar lagi. Acara tahun ni. Siap dengar jual kepuk semua sama malam. Satu acara besar. Kemuncak dia ni dia akan lepas. Masing-masing keluarga ni akan lepas dia macam buat macam patung gitu. Dia adalah cara dia buat dia lepas ke laut ni. Satu upacara tu syirik. Berlaku lagi. Pak kita tak ada dah. Dulu berlaku juga di Kelantan tu. Di pantai Seri Tujuh tu. Puja pantai. Sekarang ni tak ada. Waktu dia lepas kubawala. Kubawala. Mula-mula lepas ekor lepas tu dia ugi. Dia ambil daging. Dia sombak. Dalam belulai tu sombak jami. Biar nampak gemuk gitu. Daging dia gula. Dia pergi ke rugi. Belulai tu lepas. Jadi dewa dia tak tahu. Dewa dia pun kelih gitu. Nah, dia tipu pula situ. Berlaku gitu tu. Jadi perkara-perkara gini tak patut lah. Sebab tu bagi saya, ustaz-ustaz gini memang bahaya. Nak boleh kiyah-kiyah. Maknanya dia reka sendiri nak menghalalkan cara dia tu. Nabi wangi. Saya nak tanya lah. Kalau sepatutnya nak tanya lah dia. Cuba ustaz sebut dalil lah. Masa sambut tu ada bunga rampai. Tak ada sebut ke dalam hadis. Mana sahabat Madinah bunga rampai. Nabi mari tu ada ke sebut dalam hadis. Cuba ya. Tanya ustaz tu. Tanya ustaz tu. Sebab saya pernah kena dah sekali. Soalnya ustaz ni dia sebut, dia kata kita baca doa ni, sebab dia ustaz ni dia baca doa ni dia berlagu sebuah Quran. Dengar-dengung siap. Saya tanya dia, ada ke dengung-dengung ni Quran ya bahasa Arab tak ada dengung. Syair tak ada dengung. Khusus lah tu bila dengung tu penyair-penyair Arab terkejut. Macam mana ada kaedah ni? Lepas tu doa dengung ni ada ke Nabi sebut kena dengung? Dia kata ada. Dia jawab dalam kelas tu. Kejut itu. Kita kata minta maaf ustaz nak tahu dalam kitab mana hadis mana betul jumpa pengajar hadis. Ada dia tu. Yalah dalam kitab mana ada dia tu. Kau ruah tu. Lepas tu ana pun dah tengok dia kata ginilah ustaz. Mungkin ustaz tak bawa kita tu ana mari minggu depan. Kelas minggu depan ana nak ustaz bawa kita tu. Ataupun tu ayat hadis tak apa ana nak tengok. Ana tak jumpa. Mari minggu depan ana tanya pulaknya celek mata sepatu rayun. Atau ado-ado lah dia kata. Nak ayatnya perangai manusia. Saya kata dah ada ustaz ke muka ke? Kat style kita ni bila dia kecek lagu tu Hanam, tak ada ngaji balari klik. Kita tinggal tak layak nak mengaji dengan tok guru lagu ni. Lepas tu balas sampai hari ni tak tegur. Tak boleh kalau tok guru lagu tak boleh tak sekah tu lagu tu. Kata nada hadis. Lepas tu orang minta tak boleh nak mari. Sebut atas nama Nabi. Baca doa, dengung dengan siap sebuah Quran gitu tu. Kalau kita nak buat jangan sandar ke Nabi. Tiba-tiba kata ada. Saya pun berhenti. Tak ada habis saya kata apa ustaz? Anak-anak balik. Balik. Jadi tegal lah hubungnya. Tak boleh. Bagi anak ni kena hajar gitu. Kalau tak buat gitu lepas ni dia kecek pula gitu. Kena tu dia perik, lepas ni dia perik. Bahaya tak boleh kita kena buat gitu. Kalau tidak jadi mudah-mudah nak sandar pada Nabi ke apa-apa ni. Tak boleh. Gitulah jadi bagi ustaz tu sepatutnya kalau boleh dalam majlis kita kena tanya minta maaf lah ustaz. Hak ni ustaz sebut gini ni atas rasa kiasan ustaz semata-mata ke ataupun ada dalil daripada hadis ke macam mana. Tanya dia bunga rampai tu ada dalam hadis mana. Kita nak tahu. Hak lain tu biarlah. Hak tu dulu. Okey, wallahu alam ni. Ada salah. Ada boleh kau nak tanya? Ada. Mesti dah boleh. Saya nak tanya pasal ketua. Ketua ni ada termasuk dalam syirik kecil. Sebab misalnya contoh kan, ketua kita nak selek. Lepas dia pisah tu, ikan tanam supaya daging comel. Jadi saya nak tahu, ada ketua ni masuk dalam syirik. Ini satu contoh kan. Ketua dalam masyarakat lain itu banyak. Banyak petua ni. Bukan fatwa, petua. Fatwa tu lain. Ni petua. Dia gini bagi saya kalau hak kikih gitu bagi saya dia tidak ada asal tak perlu pun. Tak ada kaitan pun. Sebab dia kalau hak kita tahunya kalau tanya Jabatan Haiwan lembu ni dia manusia juga ada jenis bau, ada jenis tak. Cuba tanya. Hak bagaimana Dr. Nathan ni, Dr. Haiwan ni. Memang binatang jenis gitu. Patut kita nak petua gitu siapa tak nyawa tahan apa tu dok. Tahan apa? Tu sebenarnya kalau dalam hadis memang tak ada tu lah.
Cuma nak kata syirik tu saya pun tak berani kalau dalam hati tu. Sebab syirik-syirik ni dia takrif lain. Syirik-syirik ni mana dia ada bermaksud menyamakan Allah. Menyamakan Allah dia susah ni lah. Contoh kita kata hak bergantung tak ada. Sebab pergantungnya pada selain azam. Hak tu dia ada unsur-unsur gitu. Hak tu tak ada nampak. Cumanya bagi saya hak tu kalau kita nak kategori dalam bab khurafat. Khurafat. Dan kalau tanya saya lebih baik tak sebut. Nabi ajar bismillah Allahu akbar, jaga pisau biar tajam, belajar supaya paling mudah binatang itu mati. Hak tu disebut dalam kitab. Sebab kalau tak pandai nyanyi ke binatang tu. Tengok dulu. Go lagi. Pula. Nyanyi ke binatang. Lagu mana nak buat biar sekali tu? Hak tu apa tu? Hak tu moleknya. Lepas tu cara tu tidak menyeksa binatang. Nak buat macam mana? Cara tu. Hak tu kita boleh fikir. Cuma Nabi ajar asasnya ke dia? Bismillah Allahu akbar, pisau tu kena tajam, jangan menyeksa binatang. Lepas tu tepak tu jangan terlalu panas sangat. Supaya dia selesa lah. Lepas tu biar dia menggelupur tu. Bila itu bisa biar dia lepas dia punya apa? Biar dia gelepar lah kita kata. Sebab bila gelepar tu darah semakin banyak keluar daripada hak tu memang disebut. Lepas tu masalah. Ya, lepas tu juga ada setengah tu saya lihat tu dia punya pisau tu dia buat mana pohon ko adalah cara dia buat tu. Kalau debu hailiu lesek itu macam-macam kita jumpa. Semua tak tahu mana ada belakang tu. Bagai nak ambil nama, nak sahur belakang tu. Ni kita ambil ngatuk guru ni. Gitu ya benar tu tak ada apa. Bagi saya tak sebab lah tu. Kalau boleh beli tukang melih pun kena pilih juga. Jangan pilih lembu saja. Kena pilih juga tukang melih tu. Tu melih. Kalau petua-petua yang menapakkan syirik tak boleh. Contoh juga dia kita kata petua. Misalnya bunyi petanda lah dia kata. Buah tu ni bukan petua tanda. Tu tak boleh tu. Tu pergi ke syirik sebab mati ni dia tak kait dengan makhluk. Dia tak kait dengan bintang, tak kait dengan burung. Sebab burung tu pun mati. Tak boleh. Kalau kita ni masalah bab-bab tu. Gede lagi petua contoh saya pun tak ingat mana dia punya petua ni. Kalau saat ni pun bagi saya tak molek. Take jahat betul. Kita takut. Nabi begini ya sebab perbuatan tu perbuatan ibadat sebelah tu. Duk capur dengan benda-benda lagu tu rasa tak sedap hati. Baik tak usah lah. Silap-silap orang jahil sebab orang pergi tempat melih lembu tak maya pergi. Takut dia tengok lagu ni kalau gitu Nabi ajar takut dia pergi sebab lu buat tu ni. Ustaz ni lama pergi tu pula berat. Capu bau pula jadi pemahaman orang jahil tu. Dah dia jahil. Lebih baik tak usah lah. Tak usah. Kita buat biasa-biasa sudah. Kita ada petua-petua ni kadang-kadang bahaya juga. Tengoklah petua juga. Mak saya dia biarlah. Tapi lepas tu dia mak saya tu bila saya sebut dia jelas lah. Mak saya dulu tak ingat dia tak boleh motor baju ni. Ikhlas dah. Ikhlas tak boleh motor dah. Yang jahil saja itu. Lepas tu baru motor. Jahil juga. Jahil tak boleh motor gitu. Apa tu tak boleh? Tu kata tak boleh. Apa tak boleh? Mula tak saya kata apa tak boleh tu apa? Dia kata dia kata majak sia gitulah. Tua tu sebut. Tak boleh. Tu bahaya. Tu boleh bawa pada syirik. Kepercayaan itu. Sebab hari Nabi sebut hari, bulan, tak ada nahas. Tak ada nahas. Tak ada tu. Punca kebinasan dengan sebab hari bulan Safar. Tak ada tu. Tak ada tu. Ulama-ulama dulu dalam keadaan dia tak tahu. Sebab dia ada dulu berlaku kebinasan mati pada bulan Safar. Itu pusingnya penyakit. Lah ni tak berlaku dah. Gitu bulan Safar tak berlaku dah. Orang buat bubur bulan Safar ni. Tak ada apa-apa. Sedap betul. Tak boleh nikah bulan Safar. Nabi nikah bulan Safar. Ada Nabi nikah bulan Safar. Benda-benda itu tak ada. Dia petua lagu tu boleh bawa sini. Tadi saya tak nampak jak gitu tu. Tu. Okey, ada soalan lain ke? Ada lagi? Boleh sila. Ada tidak tu. Takut tu. Berat kalau gitu. Tak syirik tu. Tak syirik. Ya betul. Ya betul. Dia gini, supaya kita takut pada cikgu, guru di sebelahnya, tak akan jadi syirik tu. Memang tu hak zahir biasa, tu perasaan biasa. Hak tu tak apa tu. Ni takut ni siapa takut ni yang maksud takut ni sehingga hak kata syirik tu takut seperti takut pada Tuhan. Hak tu tak boleh. Hak tu takut biasa. Boleh jadi lepas-lepas tu dia tak takut lah. Kalau kita takut cikgu disiplin, bila kita besar dia pula takut kitanya. Waktu tak jadi syirik waktu tak apa tu. Sebab tak boleh kena iza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta tolong dengan Tuhan. Sodoh kita tak minta tolong dengan orang. Sakit pinggang aku akak ding. Tak boleh minta tolong jadi syirik. Itulah begitulah bandingannya.
Tolong lagu mana tu? Tolong hak kira-kira bukan dalam bidang kuasa manusia. Minta juga manusia. Tu tak boleh. Sebab tu Nabi kata iza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta tolong, minta dengan Allah. Oh berat kau tak boleh minta tolong dengan orang. Sedangkan Nabi minta tolong dengan sahabat dia. Itulah takut begitulah juga. Tidak jadi syirik selalu. Takut kau hayuh. Bahaya kau tak takut kau hayuh ni. Tak takut syirik. Nah, ibu bapa pun jadi bimbang. Pula papa anak takut dia. Tak apa tu, biarnya takut gila tu. Kadang-kadang lebih baik takut. Tak takut jadi bahaya pula. Dia kadang-kadang gini lah mudahnya. Kadang-kadang setengah-setengah perkara zahir tu. Contoh kita kata gini lah. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Awak kena dengar kata saya. Tak boleh syirik ustaz. Tak lain. Mendengar Allah dengan mendengar kita lain. Lepas tu kena patuh tak boleh kena patuh pada Allah saja. Ada dalam bahasa dunia. Maknanya dalam kehidupan dipanggil apa tu? Dalam istilah sunnatullah. Sunnatullah ni dia ada tu berlaku. Tapi dengan kadar manusia. Sebab tu saya sebut sana bila orang baik pada kita, kena kata Alhamdulillah dulu. Nak jaga hak tu lah tu. Takut jadi kita macam puja dia. Dia ada satu satu subjek yang kita bicarakan data dipanggil ghuluun fis salih. Tak boleh kita buat sesuatu menyebabkan satu tahap kita naik jadi kita melampau, puja orang tu melampau. Tak boleh. Sehingga kalau dia buat salah pun kita anggap betul juga. Apa tu? Sebab kita respect sangat. Jadi tak sesuatu bahaya. Tu jadi sebuah taat pada Tuhan tu. Tu dia panggil taat mutlak. Taat pada manusia ni taat muqayyad. Aja bukan begitu. Jadi hak zahir-zahir ni cuba kita kata dah. Dulu. Ada kan tulis besar tu. Percayakan Panadol. Besar tu dulu duduk di dekat Wisma Persekutuan. Signboard dia cabai pak tu. Syirik tu. Kalau tanya saya baik tak usah tulis gitu. Tapi nak ukur syirik lalu tu nanti dulu kena tengok banyak kau lah. Maksud dia percaya tu maknanya dia segi motivasi. Walaupun tanya saya molek tak tulis gitu. Walaupun nak kata syirik tak boleh. Sebab kita kata percayalah kamu, percaya kamu. Tak boleh. Haram kita kata percaya kamu. Patah hamba tak boleh percaya juga lah macamnya. Patut dia hidup lagu tu. Tak boleh nak hidup lagu tu. Semua ni tak boleh percaya lagu ni. Ustaz jangan percaya kamu. Percaya kamu syirik. Berat hidup gitu. Hak tu lain. Percaya tu dalam kadar kapasiti manusia lah kita kata. Percaya setakat ni. Dalam kehidupan biasa. Tu percakap biasa. Sebab ni lah kita kata. Banyak kalimah yang digunakan kepada Allah digunakan kepada manusia. Guna kepada Allah dengan maksud lain. Guna kepada manusia dengan maksud lain. Gitulah. Okey. Boleh saya setakat tu lah dulu. Okey ada lagi? Boleh silakan. Dia gantung ayat Sibunina tu dia gini kita nak kata syirik lalu tak berani juga. Tidak juga ulama pun tidak kata ayat Sibunina tu. Cumanya dia kalau tanya saya lebih baik tidak lah. Tapi nak kata syirik lalu tak juga tidak tu. Hal tu tidak. Dia gantung tu kadang-kadang kita pun tak tahu dia maksud apa. Kadang-kadang perhiasan ya. Kadang-kadang gantung ni dia dengan maksud setengah-setengah tempat tu perlu juga nak tahu kedawik Islam ke tidak. Kadang-kadang kalau di Indonesia tu perlu juga tapi tak boleh harap juga dia gantung pun tidak Islam pun. Tak boleh nak kira juga. Tapi kalau tanya saya budaya tu lebih baik tidak digantung. Hak tu lebih baik. Tapi nak kata syirik tu saya tak berani. Tak nampak tu. Nak kait ke mana syirik tu. Tidak mesti gitulah. Tapi kalau gambar tu kenali saat ni bahaya tu. Gambar tu sendiri tu ulama tak sedar. Kalau ulama setengah-setengah tepat tu kalau tidak dalam mazhab Syafi'i lebih tegah lagi dalam bab gambar. La'anallahu al-musawwirin wal musawwirat. Allah laknat orang yang melukis gambar. Musawwirin tak kira lah pelukis lelaki, pelukis perempuan. Jadi maknanya kalau tu tak boleh. Jadi tak boleh lah kita gantung gambar tu. Lepas tu budaya siapa tu? Ulama bincang pula dalam kitab. Budaya Yahudi. Budaya Yahudi. Apa kita ambil budaya dia? Jadi kalau dia berkata ayat Sibunina, ayat kursi, hak tu tak apa sebenarnya. Saya tak nampak lah. Dan masa saya tanya guru saya pun dia kata, kita boleh letak paling tidak harus saja. Nak kata sunat tak? Gitulah maksudnya. Cuma kalau tanya mana lebih baik, tak gantung. Gantung dalam hati. Baca ayat Sibunina. Baca semua. Ayat Sibunina tu, kita bicara semula lah. Tu nak panjang cerita tu. Baca je. Kalau dia niat kata tu, kata ayat Sibunina tu majukan kita. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Tapi tak nak kata syirik tu
Sebab dia kira gini orang kita sini hak saya tahulah dia ni kita sebab gini dia bab syirik ni kita nak cuba untuk supaya dalam kisah ni sebab dia tidak jelas. Sebab dia ayat-ayat tu kira sebuah ayat, contoh ayat 1000 ni dia ada unsur-unsur rezeki wallahu yarzuqu man yasha kan. Patah ada makna-makna yang kira-kiranya boleh menambahkan rezeki. Dari sudut tu atas bertawassul dengan ayat tu lah. Dia kira gitu. Dari sudut tu ada setengah ulama kata tak apa. Khilaf dia tidak jadi syirik waktu tu. Walaupun dia niat gitu pun. Tetapi setengah ulama kata tak boleh. Dah saya antara yang kata tak boleh, kita tak setuju tu. Tapi nak kata syirik lalu saya tak wani. Gitulah. Tapi kalau tanya saya baik tak sah lah. Baik tak sah. Sebab tu saya kata kena hak sani lah, kena sani, kena nego cara molek. Mana kalau sari labo tu biar sari labo tak apa boleh. Kita usah ambil pahala untuk buat rumah ke sari labo tak payah tu. Kita ambil pahala lain. Semua orang tu pun sari labo. Siapa kotor lah kedah. Tu jaga tu kebersihan. Kalau tak maju pun tak boleh pahala. Kalau tanya saya lebih baik tak usah. Nak kata syirik tu saya tak wani. Dia guru saya pun dia kata tak boleh lagi nak kata syirik tu. Tak boleh lagi tu. Gata ayat Quran. Gitulah. Okey. Boleh sila. Okey, tak apa sini depan ni. Okey. Khatmu cok kenabian? Tak ada cok kenabian. Lagu mana cok kenabian? Tak boleh, tak ada tu mana khatmun nubuwah ni satu konsep. Hak duduk di belakang Nabi tu cok tu dia hilang tu. Tu dia ada tu untuk tanda kenabian, tak boleh pada orang lain. Syiah dia kata dia pindah Husain Ali tu. Cok tu dia bulat atas belakang tu kan ada bulu sikit tu. Tu dia gerak tak ada duduk atas ni dalam hadis sebut. Tu lain. Jadi khatmun nubuwah tu cincin lah maksudnya. Tak ada gambar tak ada tu buat tak boleh tu sepuluh buruk ada sayap tu lah. Tak boleh waktu tu bagi saya biduk tu balik kurang biduk. Jangan buat lah tu, tak molek selajak tu. Lagi tak boleh. Lagi tak boleh, tak usah buat lagi tu. Boleh hantar gambar, tak boleh tengok lagi cok tu. Ada cok ketemu nubuah ni. Tak usah. Banyak dia tak usah. Waktu tu dia gini sebenarnya. Saya nak popular dalam masyarakatnya, itu bukan amalan sahabat. Nabi tu tidak. Amalan sahabat ke Nabi kira? Tak ada tu. Tak ada dalam agama gitu. Orang kita ni dia kata tak ada lari tu. Nyakit juga tu. Kalau tak boleh Nabi lari dah. Dah tak ada orang gang sampai Nabi nak buat gitu. Nabi nak lari pun. Jadi ulama, ustaz-ustaz je pakat lari lah. Tu gitulah. Kalau ada sampai Nabi. Lepas tu kalau Nabi tak lari, kita pun nak buat. Sebab banyak benda Nabi lari, sahabat dia buat. Banyak. Misalnya. Pernah sahabat minta. Itulah pokok tu kan, pokok tu zaman Arab jalan dia ada pokok tu, separuh pokok yang tempat dia gantung pedai dia. Pokok tu dia anggap keramat gini. Molek juga kalau kita ada boleh buat teduh ke Nabi tak sih. Sebab takut ada unsur-unsur tu. Jadi kalau tak boleh Nabi lari selalu. Kalau boleh Nabi biar. Kalau tak boleh Nabi lari selalu. Gapo-gapo. Sebab tak ni lah. Watak hak zaman jahiliah. Sebab ada juga hak zaman jahiliah Nabi tak lari, ada juga. Kalau tak molek Nabi lari lagu. Itu sikap Nabi SAW. Jadi kalau bagi-bagi lagu tu tak sah lah. Dia melibatkan, bagi saya je, kalau tidak kita kata azimat syirik tu pun mana perkara tu termasuk dalam perkara yang khilaf sunnah. Bercanggah dengan sunnah, tak sesuai dengan sunnah, tak payah buat. Tak ada untung pun. Okey, soalan terakhir. Ya. Saya bagi tak ada masalah tu boleh ki. Cuma saya kalau gambar tu kenali saya masuk saya tubik pula. Sebab tu bagi saya agak berat lah, lebih berat. Sebab kita ni budaya gata ayat Quran ni, sebab kita ni tidak kedah saja. Macam-macam gata ayat Quran tu. Walaupun gantung di masjid ada ayat Quran pada zaman Nabi pun tak ada. Kau nak kira, lepas tu dia kata di Saudi pun ada gantung. Dia dalil Saudi pula. Tak kita kira hadis lah. Molek tak gantung. Sebab tu Dr. Abdul Basit tu bila siap masjid dia kan, nak tulis depan dia tak ui. Memang asalnya tak ada molek kosong gitu. Kau tidak ada tengok tu. Tamu-tamu letak jam pula. Nawai tulis itikaf fi hadzal masjidillah ta'ala. Allah dia kata sani tak ingat. Niat itikaf dalam maya. Macam-macam boleh berlaku. Tak molek lah. Ganggu tu. Sebab tu Nabi dia suka
benda di hadapan dia ni tidak banyak benda binatang kata tak sih ada. Cula-cula baru contohnya sejadah. Sebab tu ahli masjid sepatutnya sejadah yang nak dihadiah nak beli dia kena tengok. Kadang-kadang kita terus main nampak pula kepala gajah. Nampak pun naga, mari-mari kepala. Sebab tu dia molek kat satu warna, satu comel. So, Nabi suka gitu. Nabi suka gitu. Kadang-kadang tengok nampak pun solid. Apa tak pandai mana bawah tu. Oh mari macam-macam. Tak salah bahaya. Bahaya. Gangguan tu. Benda-benda gitu kena jagalah. Memang saya tidak nafi ke. Memang ada setengah-setengah sahabat kita yang kata gatu sani kata syirik lalu. Memang ada. Cuma saya tak berani nak kata. Cuma kalau tanya saya antara letak dengan tidak mana lebih baik tidak letak. Bukan hak tu faktor yang menyebabkan jadi maju negur. Lepas tu kalau kita pergi kalau kita rasa tak sedap hati tobik cari dalam. Cuma saya kalau hak jenis ada kamu untuk mengenali ada jenis hak sani ni dalam alih balik tu dak. Oh tu memang kita tobik petai lagi tu. Kita tak beli kedai. Gitulah. Okey, boleh kita berhenti setakat tadi. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Untuk makluman, makna kuliah Ustaz Din ni dia setiap awal bulan. Minggu pertama bulan.